sibuk dengan pelbagai tanggungjawab. Namun begitu, saya faham pada webinar malam ini, alhamdulillah ada ramai juga yang hadir untuk mengikuti satu perkongsian yang sangat menarik. Dan insyaAllah akan dipaskan pada malam ini sama kumpulan kami. Okey, sebagai permulaan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 06, kumpulan kami adalah para pelajar semester 5 berjurusan ijazah pengurusan awam UUMPAS Kuala Lumpur. Pertama sekali kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada Puan Akhtar binti Datuk Abu Bakar dan juga selaku pensyarah untuk khusus kami iaitu BKMB 2031 Pembangunan Masyarakat 3. Alhamdulillah boleh dengar sikit suara daripada Puan Aimi. Kami nampak senyum, nampak ceria malam ni. Kita sangat-sangat terima kasih sebab banyak tunjuk ajar daripada Puan Haimi dalam kita nak mewujudkan webinar pada malam ini. Dan saya kenalkan diri saya. Saya Muhammad Saiful Nizam daripada kumpulan 6 selaku ketua kumpulan. Dan kumpulan kami terdiri dari lebih kurang 10 orang. Dan insyaAllah senarai nama kumpulan itu kami akan serahkan kepada Puan Haimi nanti. Dan kumpulan kami sangat-sangat berusaha untuk buat satu isu yang akan dikupaskan oleh panel kami yang nampak bergaya handsome tu tak pernah jumpa. Tapi dah berurusan insyaAllah dalam masa 2 hari. Ini saya nak kenalkan, berbaju putih, berkacamata, handsome, lagi bergaya, muka dan tampak ceria. Itu Tuan Muhammad Khairun bin Muhammad Fatinin selaku pegawai kaunselor kanan ini kaunseling UM Sintok. Terima kasih Tuan kerana hadir pada malam ini selaku kanan, nampak ceria. Dan juga dengan kesempatan ini kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Madya Dr. Siti Rozaina binti Kamsani selaku pengarah unit kaunseling Jabatan Hal Ehwal Pelajar UM Sintok. Jadi kita dekat KL ni, kita mungkin antara kita tak tahu sebenarnya kita ada satu unit kaunseling yang sebenarnya membantu banyak para pelajar, bukan saja untuk di kampus utama, tapi untuk pelajar-pelajar macam kita PKJ pun kita nak dapatkan nasihat dan juga pandangan. Kita boleh dapatkan daripada pihak unit kaunseling UM Sintok. Tapi itu juga Tuan. Dan insyaAllah pada malam ni kita akan buat satu perkongsian, iaitu tajuk webinar kami adalah pengurusan konflik bunuh diri bukan jalan penyelesaian. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan kupaskan isu yang hangat nak kita berkatakan sebab di kala pandemik COVID-19 ni kita tak sangka bahawa ada peningkatan dalam kes bunuh diri. Biasanya kalau kita dengar tentang kes-kes bunuh diri, dia mungkin masalah daripada segi hal percintaan ataupun hal emosi yang terganggu. Tetapi bila datangnya wabak ni yang meragut beberapa jiwa, bila saya katakan meragut jiwa, sehingga kan ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mempunyai masalah-masalah penceraian, rumah tangga, terganggu akibat bebanan kerja sebagai beberapa lah. Sehingga kan dia menyebabkan kita punya emosi tu memang sangat-sangat terganggu. Dan perkara ini sebenarnya yang luar biasa, yang kita anggap bunuh diri satu benda yang luar biasa. Namun begitu, kita nampak bila dah ada kes yang terlalu banyak sehingga kan rekod mengatakan 2 kes bunuh diri terjadi dalam satu hari. Itu yang kita membimbangkan dan
amat kita rasa duka cita. Sebenarnya dalam mana-mana ajaran agama pun dia memang tak membenarkan untuk membuat satu tindakan yang sebegini. Tambah lagi kita sebagai umat Islam. Tapi benda ni terjadi dalam umat Islam, masyarakat orang Melayu sendiri. Dan kita anggap perkara-perkara macam ni, alhamdulillah, kalau boleh kita carilah satu jalan penyelesaian. Bagaimana kita nak bendung supaya perkara ini kalau boleh kita hentikan. Kita bukan nak turun ke mendadak, tapi kalau boleh kita nak hentikan. Jangan lagi ada tragedi-tragedi yang melibatkan jiwa hingga kita mengambil keputusan untuk yang membuat satu perkara luar daripada norma-norma kehidupan kita sebagai manusia. Tambahan lagi kita ni, saya percaya ramai di kalangan kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, sekiranya kalau ada dapat tahu kalau kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, rakan kerja kita yang mempunyai masalah, kita pun nak kena jadi kaunselor. Maknanya kita pun nak bagi kita punya pendapat supaya kawan-kawan kita pun insya-Allah dapat dia meluahkan perasaan dia. Jadi itulah antara saya boleh kupakan sedikit. Mungkin Puan Muhammad Khairun akan lebih lagi sebagai kaunselor akan lebih lagi membincangkan pada malam ni. Jadi saya silakan dulu pada Tuan Khairun untuk mengenalkan diri dan bagi sepatah sebagai pengenalan lah pada topik pada malam ni. Silakan Tuan Khairun. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dengar suara saya? Ya, dengar. Ya, kalau saya duduk kat tempat moderator, saya cakap KL lah. Sebab duduk kat Kedah. Okey, alhamdulillah kita dapat hari ni moderator yang bersemangat. Saya tertukar saya moderator ke atau moderator ni. Okey, pertama kali saya ucapkan jutaan terima kasihlah pada tim Bulan 6 sudi jemput saya dan juga kepada hos Puan Nur Haimi Aftar. Okey, atas jemputan untuk perkongsian pengurusan konflik yang berlaku ni. Terlebih dahulu saya di UM hampir 13 tahun, bermula 2008. Habis belajar lama 5 tahun di KL di Universiti Malaya. Habis belajar di UM terus UM Sambor dan balik Kedah lah. Okey, saya orang Perak, orang Kerik Perak, tak ada nak balik Perak. Terus duduk Kedah dan 13 tahun di Kedah ni macam-macam bahasa Kedah lah dah faham. Okey, alhamdulillah. Okey, lepas tu bila saya pun pertama kali dapat WhatsApp daripada moderator ni mengenalkan diri daripada UMKL. So memang 3 tahun sebelum ni memang pusat kaunseling di UM Sintok tu ada cadangan untuk penugasan setiap kaunselor tu akan bergilir-gilir lah dalam tempoh sebulan tu ke KL. Okay. Tapi itu visi yang sebelum ni lah. Okay. Sebab kita ambil kira juga apa yang berlaku di UMKL, isu-isu yang dibawakan di UMKL lah. So alhamdulillah bila Tuan Moderator jemput ni satu peluang ataupun kesempatan untuk kita memberitahu fungsi pusat kaunseling di UM ni dan juga satu jalinan baik lah. Selepas ini mungkin lebih erat apa yang berlaku di UMKL dan juga di Sintokyo ni akan sama-sama diatasi. Okey. Saya ikut daripada saya untuk pengenalan. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan sama-sama kongsi ilmu, sama-sama kupas pada malam ni adalah bagaimana kita nak bantu masyarakat kita ambil tahu cakna bagaimana untuk sama-sama bantu diri dan juga bantu masyarakat dalam kita macam moderator cakap tadi mengurangkan kadar berkaitan menjadikan bunuh diri ini sebagai satu jalan penyelesaian. Okey, insyaAllah. Saya pas balik kepada moderator. Terima kasih banyak-banyak Tuan Muhammad Khairun kerana memberi sedikit pengenalan
Tu dia. Maknanya kita sendiri pun tahu sekarang ni kita ada unit counselling. Jadi sebenarnya kalau saya ambil sikitlah masa sebenarnya untuk pengetahuan tuan, sebenarnya kami pelajar-pelajar PJT pun banyak masalah sebenarnya. Ada masalah yuran lah apa itu lagi kan. Jadi itu nanti kita bincangkan. Kita dah tahu tak yang mana dekat UIM situ ni ada satu unit counselling. Jadi kumpulan 6 ni saya rasa yang bagus kepada kami ni, supaya kami memperkenalkan yang lain daripada unit counselling. Maknanya kita semua ni yang pada malam ni hadir, kita tahu ada satu unit counselling yang boleh kita bagi kita punya, mengutarakan kita punya masalah. Masalah belajar kita, masalah yuran ke, masalah macam-macam. Jadi boleh kita bersama-sama nanti, insya-Allah. Baik. Okey, untuk tidak membuang masa, saya nak teruskan sedikit kepada kita, teruskan kepada kita punya soalan-soalan yang kita nak bincangkan pada malam ni. Isu yang cukup hangat, isu yang cukup panas. Jadi, Tuan Khairun, sepanjang pandemik COVID-19, sejak daripada tahun 2020 berlaku di Malaysia, mengikut laporan PDRM, kita tengok kat sini ada kira-kira kes bunuh diri dah cecah sampai 2,000 kes. Dan purata kes berlaku 2 kali setiap hari. Tuan boleh ceritakan apakah punca-punca yang sebenar terjadinya kes tragedi bunuh diri di kala pandemik COVID-19? Silakan. Okey, terima kasih moderator untuk soalan yang pertama kita pada permukaan pada kali ini. Memang untuk tuan-tuan pun sedia maklum berkenaan dengan kes bunuh diri ini. Terlebih dahulu saya maklumkan juga dalam ni juga kita ada pelajar-pelajar UUM yang saya buat bahan yang mana nak start ada degree, ada juga yang daripada selain UUM yang sama-sama join lah kelab bulan 6 ni. Okey, sama-sama nak ambil ilmu untuk malam ni. Okey. Memang kita tengok pada data yang terbaru 2020 631 kes berbanding 2019. Kita start COVID Mac 2020. Kebetulan last program di UUM masa tu saya bawa pelajar-pelajar UUM kita kembali daripada Indonesia. Program sekarang di Indonesia, lepas tu kita dapat berita tak pergi mana-mana dah. So 631, 609 ni beza 22 kes meningkat mendadak lah untuk laporan PDRM tu. Okay. Jadi dia punya data ni bukan saja meningkatkan bilangan peratus kes bunuh diri, malah telah meningkatkan juga tahap umur. Tuan dan perempuan sedar kan dulu kita kalau dengar kisah dulu orang bunuh diri ni dewasa ataupun tua. Okay. Itu trend dulu. Tapi trend sekarang ni dah melibatkan remaja. 16 tahun dah start dah. Jadi secara amnya kita dapat lihat bermula daripada kecil lagi dia orang dah diketengahkan, diberitahu, dihebahkan, diviralkan. Macam mana tuan-tuan tahu yang pada kita tahu bulan 6 hampir 3 kes, 16 Jun, 18 Jun dan 28 Jun. 28 Jun yang last tu masa dewasa 56 tahun yang gantung diri dekat Jajantas Taman Impian Ehsan Balakong tu. Okay. So bila ada viral benda keadaan macam ni, dia jadi macam satu keadaan yang boleh menyelamatkan ataupun menyelesaikan semua masalah konon-kononnya. Okay. Jadi kat situ kita lihat perubahan mendadak daripada segi peratus kes dan juga peratus peningkatan umur. Okey. Jadi banyak benda yang kita boleh kaitkan bila kita bercerita tentang punca ni. Okey. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bunuh diri ni dia lahir daripada yang pertama ni adalah kita lihat ialah masalah yang kian kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan setiap hari pasti akan ada kenaan kesihatan mental. Tuan-tuan dan puan-puan, kesihatan mental itu milik kita semua. Semua milik semua. Semua ada. Kaunselor pun ada masalah kesihatan mental. Okey. Tak dapat lari. Okey. Jadi masalah kesihatan mental ini dia paling ketara bila tahap dia naik kepada melampau. Meningkat. Semua orang akan rasa semua orang akan ada rasa kebimbangan, anxiety, semua ada. Tapi parah yang tinggi akan jadi kebimbangan yang melampau. Tak dicegah. Kemurungan, semua orang akan ada kemurungan. Ada masa-masa dia akan selesa untuk duduk seorang-seorang bersendirian. Tapi dia tak
tak melampau, tak tinggi. Semua akan ada, percayalah cakap saya. Okey, dia sebatinlah hidup kita. Cuma macam mana individu itu untuk kawal, untuk kenal pasti, untuk sedar benda tu dan bertindak supaya tidak pergi ke arah penyelesaian untuk bunuh diri. Okey. Jadi mengalami masalah mental ni adalah satu benda yang meningkatkan lagi kadar dia untuk bertindak daripada panggil apa, berfikir, dia mula bertindak untuk diri. Okey. So, apa yang kita boleh lihat ada 3 peringkat kalau kita tengok pada bunuh diri ni, dia akan ada keadaan dia alami masalah mental ni, dia akan berfikir dahulu. Selepas dia berfikir, dia akan mula untuk mencari cara. Apa cara? Budak-budak sekarang dulu tak tahu, tapi budak-budak tengok cerita remaja, tengok viral, tengok kisah-kisah, jadi dia tahu dah cara macam mana nak bunuh diri. Makan Panadol lah, kan, gantung lah kat kipas lah, duduk dalam kereta lah, WhatsApp lah. Okey, itu daripada ilmu-ilmu yang dapat dan last kali bertindak. So 3 peringkat ni yang berlaku, yang mana punca daripada masalah kesihatan mental ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ni, kita boleh lihat daripada perubahan diri dia juga. Okey, kalau tuan-tuan dan puan tak nampak dia kesihatan mental, tapi dia akan ada satu benda yang dia daripada dia minat, dia tak minat. Dia ubah mendadak. Okey, dia sangat mendadak. Daripada dia suka hiking, contohnya tiba-tiba tak suka hiking sangat-sangat. Dia lebih suka seorang-seorang. Hiking dia tak suka dah naik ramai-ramai. Dia sangat perubahan dia tu kita boleh kenal pasti. Tuan-tuan kalau moderator dengan kawan-kawan dalam bulan 6 ni boleh tahu perangai seorang-seorang macam mana. Tiba-tiba hari ni gelap ketawa, tiba-tiba berubah. Masa berubah tu dah tangkap dah dia, dah pegang dia siap-siap dah. Supaya dia dah ada orang yang support dia. Yang ni kita kena pasti iaitu tak detect yang pertama tadi iaitu kesihatan mental, kita detect daripada dia perubahan dia. Okey. Dan yang ketiga, tiba-tiba dia tak boleh lakukan apa tugas. Kalau keadaan sekarang ni, COVID sekarang ni, kita dah terbiasa kerja dekat office. Tiba-tiba kita kena kerja kat rumah. Okey, bila kerja kat rumah setahun dah kerja kat rumah. Bila nak masuk office tak biasa kerja kat office balik dah. Biasa kerja kat rumah pula. Nampak perubahan yang kata suka melakukan tugas. Ada kes kita dapat terbiasa kerja kat office, laju buat kerja cekak apa semua, tiba-tiba COVID, biasa kena kerja kat rumah, nak sesuaikan dia kerja kat rumah, ambil masa, dah beban dah tekan dah. Okey, satu tahap bila dia dah terbiasa kat rumah, dah santai kat rumah, dia nak pindah ke office balik tak boleh pula. Sampai tahap dia terketak-ketak apa semua. Jadi benda tu perubahan yang mendadak pada diri dia untuk tumpukan perhatian untuk melakukan tugasan yang perubahan yang berubah mendadak. Ada juga antara item dia adalah seperti juga mengasingkan diri daripada kawan dan keluarga, alami tidur, boleh semak juga kadang-kadang tidur kita yang tak selaras. Okey, tuan-tuan dan puan bila COVID ni tidur memang tak seimbang. Terbiasa tidur awal, terbiasa tidur biasa, tiba-tiba bila kerja kat rumah ni, kalau kaunselor kat office 8 sampai 5 petang. Tapi bila COVID ni kita banyak OCS, online counselling service. So sampai malam. So pelajar tak dia akan bagi waktu yang dia selesa. Kadang-kadang 1, 2, 3 pagi tuan-tuan baru kita ada sesi. Itu yang berlaku. Dan kadang-kadang kita tengok pada diri kita juga punca ialah kita tengok kawan-kawan kita ni bertindak kasar, agresif. Lepas tu dia akan ada satu keadaan yang dia seolah-olah hilang harapan. Perasaan ni memang aku bosan dengan hidup aku. Dia nak apa yang dia dalam hidup dia tapi dia dah tak nak dah. Ini dia ada hilang harapan ni. Kadang kalau sembang dengan dia, aku rasa aku dah tak lama dah. Aku rasa aku dah tak seronok dah hidup. Yang ni tuan-tuan dan puan, verbal. Verbal dia akan cakap, aku dah bosan lah hidup aku ni. So tuan-tuan dan puan tolong tangkap orang macam ni. Kalau berkawan, kalau berkeluarga, kalau dalam keluarga, kawan-kawan, masyarakat, jiran, kita lihat selalu dia tegur kita, dia tak tegur. Dia okey, kita tangkap dia. Kalau kawan-kawan dia cakap seronok tiba-tiba
aku dah tak seronok. Tangkap siap-siap. Okey. Dia perlukan sekeliling untuk komunikasi dengan dia, itu paling penting. Untuk komunikasi dengan dia, untuk dia rasa benda tu salah. Benda tu salah, dia tak bosan untuk hidup, dia masih perlukan teruskan hidup. Punca ni lah yang selalu kita gagal bertindak. Sebab dia ada sebab lain dia jadi begitu. Tapi sebab kita tak tangkap dia dulu, saya selalu ambil ayat tangkap supaya kalau kat UUM dekat Inasis ni, roommate tak tangkap roommate dia dulu, menyebabkan kes tu besar. Tapi bila tangkap, dia bantu, dia bagi cara-cara, macam malam ni kita akan bincang cara-cara lagi nak bantu dia akan mudah lah. Okay. So sedikit lah punca, nanti kita boleh ulaskan lagi. Alhamdulillah, dia nampak permulaan tu pun dah macam dah banyak info yang kita tahu punca-punca tu kan, kadang tak terfikir. Maknanya bila tuan kongsikan tentang punca-punca tu, kita dah nampak ada perkara yang macam di bawah sedar kita kan, tapi benda tu boleh berlaku. Okey, tuan, untuk yang soalan yang seterusnya kan, kalau kita nak tahu macam mana berdasarkan pengalaman tuan lah kan, sebagai kaunselor, apakah faktor-faktor dalaman dengan luaran? Contohnya macam dalaman ni, pernah tak kalau dia dah penat, apa semua, dia dah stres, betul-betul stres kan, ni tiba-tiba datang bisikan-bisikan, saya pernah cakap, kadang orang kata bisikan iblis, syaitan, dia kata bisikan-bisikan halusinasi yang menyebabkan dia tu dah tergerak, dah memang dalam buntu sangat ni, sehingga dia tergerak untuk bunuh diri. Macam datang tu, macam mana boleh timbul datang-datang dalaman yang macam tu. Dan juga macam faktor-faktor luaran. Faktor luaran ni bila dah kadang dah stres, dah tekanan jiwa, dah tak boleh fikir dah lagi, datangnya macam ancaman ataupun cabaran. Kata baik macam orang kata kan, kawan-kawan, kau tak boleh kerja, kau dah tak boleh, kau mati je kan. Kadang saya mungkin perkara ni berlaku dalam masyarakat kita. Jangan betul bila ada sang suami ke yang tak mampu lagi dah masa time COVID ni nak menyara keluarga, tiba-tiba datang pula pengaduhan dengan isteri sehingga dah mula mencabar antara satu sama lain, hingga kan suami ni memang down. Dia bagi contoh pasal ni, contoh down. Dia kata itu yang dia kata kejun sajalah daripada jabatan tenang. Jadi itulah kata macam ni sampai boleh jadi. Silakan untuk tuan untuk. Okey. Terima kasih Tuan Saiful lah. Okey, memang kita ada faktor dalaman dan juga luaran yang boleh menyebabkan dia ni bertindak untuk ambil jalan mudah untuk bunuh diri. Okey. Tuan-tuan dan puan, 4 daripada 10 penduduk Malaysia ni memang akan alami masalah mental ni yang menyebabkan terus bertindak untuk bunuh diri. 4 daripada 10. Jadi hampir separuh. 10 orang tu, 4 orang tu dah akan bertindak. Okey. Cuma kita nak kena pasti dalaman dan juga luaran dia. Tuan-tuan dan puan, bila berlaku COVID lagi, kalau tengok pada dalaman ni, bila berlaku COVID sekarang ni, kena COVID pun satu kesan dalaman dah. Kan? Belum, satu dia tengok orang kena COVID. Okay, terutamanya orang yang kena tu pula, Allah, saudara mara, pak saudara, isteri, anak, mak ayah. Okay, yang dirisaukan yang kena COVID tu. Okay, yang dia melihat, satu lagi dia sampai ke tahap dia nak buat saringan COVID tu pun satu benda yang dia rasa tekanan dalam hidup dia. Allah, nak kena buat swab pula dah. Siapa yang seronok buat swab kat sini? Kan? Sampai beli panggil apa, test yang swab tu sendiri. Tanggup tak pergi swab. Sebab satu benda tekan. Bila dia buat swab, jarang orang nak post. Tapi kalau post, orang akan kata, dia buat swab ni satu tekanan untuk dia, orang takut dah. Pernah buat swab mesti ada gelang-gelang pink ni. Okay. Dalaman dia dah kena dah. Okay. Lepas tu, satu, kena positif COVID, satu dalaman dia dah terganggu. Kalau dia kena kuarantin pun, dia terganggu. Tuan-tuan dan puan, kuarantin ataupun isolasi, dia ada simptom-simptom. Kalau kuarantin ni, dia memang gelang pink. Okay. Masa isolasi 14 hari, kuarantin 14 hari tu pun satu benda yang menekan diri hidup dah. Kalau di UMKL, kalau di UM ni, sebab saya juga antara kaunselor yang menjaga 24 jam untuk pusat kuarantin UM masa budak-budak balik tu, iaitu pelajar yang positif dan juga pelajar yang ada simptom isolasi.
Mereka duduk dalam bilik selama 14 hari, tuan-tuan dan puan. Duduk dalam dinding, menghadap dinding, bercakap dengan dinding 14 hari. Nak keluar boleh keluar untuk pergi toilet, lepas tu balik masuk bilik balik. Nak bersembang daripada bilik ni ke bilik sana tak boleh keluar. Kita nak masuk pun pakai PPE untuk pantau dia. So selama jangan kata 14 hari, kita duduk dalam bilik 2 hari ataupun sehari pun kita rasa tak tahu nak buat apa, dah bercakap dengan dia nak macam orang gila lah. Ini antara faktor-faktor yang menyebabkan ni dalaman yang menyebabkan dia rasa buat apa lagi dia hidup. Ada satu tu kes pelajar tu dia sampai 3 kali buat swab. Negatif. Buat lagi sebab dia dalam kalangan kelompok kontak rapat. Sampai 3 kali dia kata buat, kali tu dia positif. Alang-alang dah positif ni baik saya mati je sir. Itu antara ayat-ayat yang dia dah fed up lah. Okay. So yang itu antara dalaman-dalaman lagi. Lepas tu kesan-kesan dalaman lagi info yang dapat kenaan COVID pula. Kan? COVID ni boleh kena terus mati terus. Padahal COVID dia ada 5 peringkat. Bukan kena terus mati, dia ada 5 peringkat. Peringkat mana yang diserang. Bergantung pada antibody. Antara info-info yang disebarkan tu juga palsu. Jadi dalaman dia terganggu. Okay? Dan juga antara kesan-kesan dalaman lagi bila dia juga adalah petugas, dia pula frontliner. Dia hari-hari bergelombang dengan COVID. Lepas tu nak kena balik rumah dengan keluarga dia, kena perasingan apa semua tu, kesan kepada dia untuk dia nak rasa selesa nak balik rumah sampai ada satu tahap tu kena hasilkan keluarga untuk dia duduk sendirian sebab dia nak menjalankan tugas frontliner untuk negara ni. So macam mana dia punya hari-hari untuk memenuhi keperluan hari-hari dia bila keluarga jauh apa semua. Itu yang berlaku pada frontliner juga. Okey. Juga ada juga kesan-kesan psikologi ni yang melibatkan juga kanak-kanak. Kanak-kanak, teman kita lihat bila baby kena, betul orang tu kita kalau tengok kes, kita tak bagi mak ayah kita tu keluar rumah. Kita ada rasa, kita akan ada rasa keadaan tu akan bagi kesan kepada mak ayah. Jadi itu antara kesan dalaman yang terganggu, yang menyebabkan mudahnya jalan adalah untuk bunuh diri. Tapi tuan-tuan, di samping faktor-faktor dalaman yang mengganggu kesan psikologi kepada manusia tu, ada juga luaran. Luaran yang kita tengok sekarang ni trend lah. Kita tengok sekarang ni bukan kata orang yang miskin, orang yang mewah. Penyanyi K-pop and artis-artis and dia dihebah, diviralkan. Malah orang akademik. Kalau kita tengok yang baru-baru ni di UiTM Merbuk Kedah dekat dengan UiM juga hasil daripada keadaan peningkatan tekanan dia terhadap satu belajar online. Dah menekan dah belajar online. Kan? Memang ada, kalau ikut kes di UiM ni, hampir 20 kes yang minta berhenti belajar sebab tak boleh belajar online. Tak boleh belajar online. Bukan dia dilahirkan bukan untuk belajar online. So penduduk macam mana penduduk pun memang saya tak tengok muka cikgu real ni, saya tak dapat satu apa pun tak faham. Jadi ada yang kita berjaya selamatkan untuk tangguh dulu sem ni, rehat dulu 1 sem, saya lepas masuk. Ada yang kita dapat selamatkan keadaan macam tu. Tapi ada yang tak boleh selamatkan, tak apa rasa saya kerja lah. Bawa lah Foodpanda apa semua. Okey. Dia tekanan untuk belajar online satu. Beban tugas yang beri dalam online satu. Dan juga dia dah nak exam. Terbiasa exam kita ni kalau face to face dapatlah poin-poin daripada lecturer apa semua, sekarang ni susah. Kawan-kawan pun susah nak jumpa. Okey. Itu trend-trend yang keadaan inilah menyebabkan dia cara mudah dia adalah bunuh diri lah untuk selesaikan dia punya apa masalah yang dia hadapi. Jadi luaran ni juga kita boleh lihat daripada sakit fizikal dia. Tuan-tuan dan puan, bila dia alami sakit, contoh dia kena COVID. Luaran nampak dia takkan nampak dia sihat kena COVID. Lemah, dia ada tahap-tahap yang dia akan tunjuk diri serta-serta dia lemah. Satu contoh tuan-tuan dan puan, bila tuan-tuan sedar hari ni bangun tidur, tuan-tuan bau. Bau maksudnya kalau pagi-pagi tu selalu kita pergi toilet lah, selalu kita buang air besar lah. Benda yang paling kita nak check COVID lah bila kita buang air besar. Betul? Bau ke tak bau lagi? Tuan-tuan jawab dengan diri sendiri.
Kan buang air besar bau tak? Kalau tiba-tiba buang air besar tak bau, dia akan weh aku tak bau dah ni. Ah, bukan rasa seronok tapi menakutkan. Sebab buang air besar sendiri tak bau. Kentut apatah lagi lah. Siapa yang kentut tak bau tu hebat lah. Kan? Jadi dia dah risau. "Ish, aku memang kentut aku memang tak bau ke ataupun aku tak ada dia bau." Dia takut dah. Dia takut dah. So dia, baru keadaan tu dia dah pergi beli untuk check, kit untuk check tu dah pergi dah buat swab lah. Nampak kerisauan tu faktor fizikal, baru orang terasa bau tak bau. Jadi fenomena trend ataupun viral ni menyebabkan seorang tu lagilah rasa macam mudah untuk membuat faktor-faktor mudah untuk dia buat pilihan untuk bunuh diri. Di samping dia punya apa panggil apa, trend yang kata daripada artis-artis tadi, dan juga apa panggil apa, lihat daripada negara-negara Amerika, trend-trend ni, dan juga sakit-sakit fizikal ni adalah luaran. Sakit fizikal, trend-trend ni yang menyebabkan dia lagi bertindak untuk bunuh diri. Sakit fizikal tadi termasuk tadi yang kata COVID dan juga sakit-sakit yang kritikal. Contoh kalau tuan-tuan, saya beritahu hari ni tiba-tiba esok contoh ada kawan kita yang memang kena barah, kena kanser. Orang yang kena kanser, kena barah, leukemia yang kritikal, jantung pun semua ni, tuan-tuan, diorang ni ada potensi sebab sakit fizikal yang kronik. Bukan sebab tak nak melawan, bukan sebab penyakit tu, tapi semangat untuk hidup, semangat melawan penyakit tu yang menyebabkan dia bertindak. Aku ni menyusahkan orang, aku hidup pun tak guna, baik aku mati saja. Itu luaran yang kita nampak. Jadi tambah satu benda yang paling besar dalam hidup kita adalah COVID lah. Bila kena COVID je, aku menyusahkan orang, tak boleh sentuh mana-mana. Duduk, orang datang nak jumpa pakai PPE. Yang tu yang menyebabkan kita nak kena naikkan semangat dia tu. Itu fizikal yang kita nampak. Dah dalaman pun terganggu, fizikal lagi terganggu. Jadi dua-dua ni bila bergabung itulah kuat dia bertindak untuk aku pergi, aku dapat menyelamatkan semua orang. Itulah antara benda yang faktor-faktor dalaman luaran yang saya boleh kupas untuk kita semua malam ni. Silakan. Okey tuan, kita sedia maklum sebab ada banyak agensi-agensi sebenarnya kalau nak dengar macam kita dah memang dah terkena pasal macam tu kan, kita tahu ada agensi-agensi NGO yang boleh kita luar ataupun kita mana-mana pihak lah untuk ni. Boleh tak tuan kongsikan beberapa talian-talian yang disediakan oleh agensi-agensi tersebut dalam membantu orang yang mengalami tekanan akibat pandemik ini? Contohnya macam unit pusat kaunseling sendiri di UM ke apa yang maknanya sediakan untuk kepada khususnya pada pihak pelajar. Contoh, silakan. Okay. Untuk UUM sendiri, kita ada talian OCS. OCS ni talian ni kita direct, macam saya dah, sebab kita dah perlukan satu perhatian yang khusus yang cepat daripada semua kaunselor. So nombor telefon semua kaunselor tu adalah OCS. Automatically kita akan bagi, macam saya, nombor telefon yang saya bagi tu adalah nombor telefon saya lah. So dia tak ada masa untuk kita nak kata bekerja dalam masa office hour dah sekarang ni. Sepanjang bermula Mac 2020 tu kami bekerja 24 jam. Iaitu ambil sesi dan lihat sesi yang paling kritikal lah, terutamanya betul COVID ni. Betul, kalau saya kongsi sedikit lah di UUM ni, berlaku dalam keadaan COVID ni, dia jadi double case. Satu COVID, satu bila mak ayah dia kena COVID tu meninggal, tinggal dia seorang-seorang, jadi dua double case. Dia jadi double. Dulu macam kalau meninggal satu kes, dia jadi beban jadi dua. Kita dapat kes-kes macam tu lah. Ada juga yang kes bila dia anak tunggal, jadi mak tinggal dengan mak, bila mak juga meninggal dia seorang-seorang, tak tahu nak pergi duduk mana. Jadi yang tu kita akan ada juga yang mohon balik untuk tinggal di UUM. Sementara dah habis belajar, nak sera mara pun tak tahu kat mana. Jadi antara kes-kes lah. Jadi kita dekatkan diri, kita gunakan talian OCS yang kita paparkan nombor handphone lah. Sebab bila kita paparkan nombor handphone ni, hotline nombor handphone ni, pelajar berhak untuk pilih kaunselor lelaki atau perempuan, tua ataupun muda. Saya golongan yang tak berapa muda lah. Yang dia nak pilih dan dia direct terus. Dia ada Google Form yang dia bagi dan dia boleh terus direct dan kita akan ikut masa dia. Sebab tu kadang-kadang
dia selesa pukul berapa? 12 malam. 12 malam kita akan start lah. Okey. Kalau ikut talian-talian lain di Kedah ni juga kita bertindak sebagai dia ada talian kasih untuk Kedah. Yang ni untuk masyarakat sekali. Talian kasih ni sebab kita macam saya sendiri talian kasih ni bukan kata pelajar UUM, malah satu Kedah kalau pihak JKM ataupun Kementerian Keluarga call kata ini ada kes, dapat kes daripada sekian-sekian untuk atasi kita akan berhubung dengan dia teruslah. Okey. Seperti juga kalau tengok kat KL tu kalau ada befrienders, talian bebas tol atau talian yang kita selalu bawakan lah. Tapi bila berlaku contohnya talian OCS ataupun talian kasih ni pas kat kita tengok dia, dia ni daripada kawasan contoh Melaka ke Pahang ke, kita direct kepada rakan-rakan kita kat sana. Sebab dekat dan juga mudah untuk dia bergerak. Sebab macam tuan-tuan cakap tadi, mereka cakap tadi lah, dalam keadaan COVID ni juga berlaku masalah rumah tangga. Pergaduhan suami isteri, ada tuan-tuan dan perempuan yang isteri terpaksa larikan diri, tinggal suami melarikan diri, tinggal isteri dan anak terkanting-kanting. Sebab apa? Suami malu, kerja kena buang, tak dapat nak bagi selesa untuk isteri dan anak-anak. Jadi kat mana isteri tu nak dapatkan bantuan, nak dapatkan maklumat untuk bantu, nak cari laki dia lagi. Mak, ayah, suami dia tu call semua tak dapat, hilang tak tahu ke mana. Siapa dia nak rujuk? Keadaan ni yang menyebabkan kalau kita tak terus tangkap dia, dia bukan kata dia, nanti anak-anak dia sekali dia bertindak untuk bunuh diri. Okey, jadi OCS ni kita akan direct WhatsApp ataupun call 24 jam untuk kita bantu dia. Dan juga talian-talian ni susunan kita akan buat untuk beri kesiasaan kepada pelajar itu sendiri. Kalau untuk masyarakat memang kita on time, kita susun masa kita lah untuk mereka. Tapi untuk pelajar ni, OCS ni, InsyaAllah saya akan kongsikan dekat Tuan Saiful nanti untuk pelajar-pelajar UMKL juga. Sebab kita ada, kalau di UM ni, kita ada 10 orang kaunselor. Ada perempuan, ada lelaki, ada tua, ada muda sangat-sangat pun ada. So yang mana sesuai boleh. Okey. Setakat itu dulu, Saiful. Terima kasih. Satu perkongsian maklumat yang dapat pada Tuan Khairun ni. Jadi kita lihat betapa orang kata mencabarnya unit pusat kaunseling UUM sendiri. Maknanya daripada cerita tadi kita dapat tahu macam mana ada beberapa kes yang berlaku dalam kampus dan macam mana peranan unit kaunseling sendiri. Dengan talian pergi turun untuk pelajar-pelajar yang terkena wabak COVID-19 dari keluarga dia kan. Jadi sebenarnya bila dengar cerita yang macam ni, yang kita sebagai pelajar-pelajar PJJ pun hari ni pun ramai yang terbuka mata, terbuka minda macam mana keadaan pelajar-pelajar di kampus. Sedangkan kita panggil macam adik-adik kita lah di sana kan. Jadi kesusahan tu amat dirasai. Kita dekat sini dengan rasa penuh prihatin, dengan rasa tanggungjawab. Ya Allah, kita rasa kita kerja sambil belajar ni susah dah. Rupanya adik-adik kita yang duduk dekat kampus UM sini tu lagi susah. Dengan kena kuarantin, duduk dengan mak ayah meninggal, Masya Allah. Jadi kita kena titik pada itulah saya kata dengan adanya program pembangunan masyarakat macam ni kan. Jadi nanti satu hari nanti insya-Allah kita akan bersama dengan para pelajar khususnya UMPS Kuala Lumpur. InsyaAllah mungkin kita Puan Aimi ada kat sini, mungkin kita akan nanti akan datang kita punya pembangunan masyarakat, mungkin kita turun ke kampus induk UM Sintok untuk kita mengambil kita mengambil berat kepada adik-adik kita yang terkesan sangat dengan COVID-19 di sana. Okey Tuan, saya nak teruskan lagi sebab perbincangan ini nampak lebih menarik kan. Jadi untuk Tuan sendiri lah, boleh tak Tuan bagi kategori-kategori pada golongan-golongan ini dan macam mana kita nak bantuan penyelesaian masalah. Sedangkan kita dapat tahu ada juga contohnya macam brief finders yang didapat 24,284 panggilan diterima, 32% daripada panggilan-panggilan diterima macam brief finder tu yang memeranjatkan
kanak-kanak peringkat 11 hingga 12 tahun. Telefon cakap yang tak nak hidup lagi, dah ada masalah tekanan jiwa. Kanak-kanak tuan-tuan macam anak-anak kita kan, telefon direct mengatakan masalah macam ni kan. Ini memeranjatkan kita. Yang kita sini baru sedar bahawa kesan daripada COVID-19 ni dia bukan main, sehingga menyebabkan anak-anak pun dah orang kata ambil inisiatif untuk tolong nak cari bantuan kat mana ni, tolong saya sangat tiba dan sedih bila berlaku macam ni. Kalau ada anak-anak saya, kalau katakan ditakdirkan katakan saya terkena COVID dan meninggal ke apa kan, macam mana pula berlaku pada anak-anak kita yang kita sayang kat sini. Yang ini yang kita sangat khawatir tuan-tuan. Jadi penjelasan daripada Tuan Khairul macam mana dengan boleh rumuskan kategori-kategori dan juga bagaimana bantuan penyelesaian yang dibuat setiap kategori. Silakan Tuan. Okey, terima kasih Tuan Saiful. Betul, benarlah yang dimaksudkan tadi, 11-12 tahun dah keluar dah perkataan-perkataan yang membahayakan, membimbangkan, menakutkan. Dulu zaman-zaman kita takut nak keluar perkataan-perkataan ni, tapi sekarang ni dah terbiasa. Okey, ini berkaitan dengan psikologi keperluan kanak-kanak tu sendiri. Okey, bila tidak dipenuhi dengan keadaan sekarang ni, struggle sekarang ni, mak ayah terpaksa struggle cari kerja tambahan, kerja sampai 1-2 kerja kena buat. Masa yang diluangkan untuk anak-anak tu sangat-sangat terhad. So ini akan pula ditambah bila pelajar ataupun anak-anak ni pula tak ada masa untuk bersama kawan-kawan pula. Banyak duduk rumah pula. Jadi dia mak ayah tak dapat, dia mungkin ada adik abang. Adik abang tak ada, dia mungkin kawan-kawan yang rapat. Kan? Tak ada juga tempat langsung nak buat. Dah tak ada sempat lah untuk dia bergantung. Jadi tanya mak pun busy kerja, ayah pun busy kerja. Jadi keperluan psikologi ni tak dipenuhi. Okey, kadang-kadang termasuk juga makan minum. Okey, tempat tinggal, ada juga anak tempat tinggal, kasih sayang, emosi dan juga terima dan menerima. Okey, untuk dia menerima dan juga dia terima kasih sayang tak ada. Jadi sebab itulah dah sampai ke kanak-kanak mengalami keadaan tekanan ni dan menyebabkan dia nak bertindak atau bercakap untuk bunuh diri. Tambah begitu, ada beberapa keadaan ataupun cara-cara yang boleh kita bantu anak-anak ni. Okey, yang pertama, kita jangan bagi anak-anak kita ni, yang pertama ni jangan rasa dia mengalami apa-apa rasa kecemasan, gelisah ataupun tekanan. Jangan bagi mereka rasa keadaan macam tu. Jangan, cuba elakkan sebab kita, pada ibu lagi lah hebat, pada ayah boleh tengok perubahan pada riak wajah anak-anak. Berubah sikit je apa yang kita kena buat. Yang pertama, kalau tadi jangan biarkan mereka ni, kita dengar anak cakap. Kita bagi peluang dia nak bercakap. Okey, ayah tengok muka macam lain je hari ni. Malam-malam sebelum tidur atau pagi esok boleh cerita tak? So, bagi dia bercerita ataupun dia cakap apa-apa kat kita. Sehari tu tuan-tuan ambil masa untuk bercakap. Ada apa-apa nak kongsi tak hari ni? Kalau anak kita nama Amin. Amin, ada apa-apa Amin nak cerita kat Abah tak? Tengok muka Amin macam lain je. Amin okey ke? Dia kena ada interaksi. Sehari tu mesti ada interaksi dengan anak-anak. Jangan biarkan dia rasa macam dia macam tergantung nak cakap tak cakap. Abah aku ni garang. Itu satu hal juga. Kan? kita kalau lelaki dah terbiasa dah muka garang tu. Tapi luangkan masa untuk dia bercakap dengan kita. Janji sehari tu tuan-tuan dan puan, kalau kat sekolah ada tempat dia bersembang kawan, nak cek kantin lah, pos kakak-kakak semua. Tapi sekarang ni tak ada benda tu. Jadi kita lah kena ambil masa sekejap untuk tak abaikan dia untuk bagi anak bercerita. Ceritalah apa pun dia nak cerita. Janji dia bercakap. Okey? Dan bila yang ketiga ni, bila dia dengar perkataan-perkataan macam Tuan Saiful cakap tadi, perkataan-perkataan yang dilontarkan tu yang berbahaya. Saya baik mati je mak, baik mati je abah. Kecil-kecil dah cakap itu dah. So terus tangkap dia, jangan abaikan dan jangan anggap benda tu remeh. Jangan benda tu kecil. Tuan-tuan dan puan, apa berlaku satu kes di UUM ni, saya share kes sebab ni saya berdasarkan kes-kes yang berlaku lah. Kita ada pelajar kita wanita daripada Terengganu. Okay, saya kongsikan untuk pembelajaran. Dia mengalami kesihatan mental. Daripada dia kecil lagi. Dia kecil lagi yang mana keluarga kenal pasti, keluarga tahu.
Maksud dia memang dia macam tu. Tapi keluarga sengaja tak membuat tindakan. Sehingga kan sampai dia masuk, tapi dia belajar dan dia dapat masuk U. Dan bila masuk U ni, keluarga dah rasa satu beban dah hilang pada diri keluarga tu. Yes, anakku dah masuk U, tanggungjawab universiti. Apa yang berlaku bila dia semakin meningkat, dia tak dapat kasih sayang daripada keluarga, masuk kat universiti pula, dia datanglah stigma-stigma bila dia ni lain sikit pemikiran dia ni. Orang kata dia ni dilabelkan sebagai dia ni, dia ni mental ni, gila ni. Bila kita berhubung, kita sesi kalau untuk tak normal, kita psikiatris lah untuk dia rawatan ubat apa semua. Tapi pada keadaan yang untuk kita nak lihat perkembangan dia, untuk memantau dia, kita akan selalu follow up dengan keluarga. Keluarga sampai tahap tanggungjawab universiti lah, tanggungjawab kaunselor lah, settlekan benda tu. Bukan masalah kami. Nampak? Keluarga dah sampai satu keadaan yang cik dah biarkan, jadi anak-anak ni dah rasa benda tu, saya cakap dengan keluarga saya pun tak guna. Dia orang dah tahu, dia orang tak buat apa-apa pun. Kat situ daripada kecil lagi kita dah faham dah. So benda ni kena elak. Sebab mungkin dia tu masih kuat, masih struggle. Kalau nak kata dia punya tangan tu banyak kali dah 12 tangan dia dah penuh dah. Sehingga dia tak mati lagi. Cubaan tu banyak kali dah. Tapi apa yang kita buat adalah kita semak dengan keluarga. Betul. Keluarga langsung terus pindah kepada universiti. Itu kerja kaunselor, itu kerja universiti lah. Dan sampai dia kata dia nak balik pun, dia kata balik pun dia tak dapat membetulkan diri dia. Sebab keluarga tak layan dia macam, sebab keluarga dia rasa dia ni ngada-ngada saya saja buat. Okay. Itu satu keluarga yang satu keadaan yang kita boleh elakkan untuk berlaku. Tapi ada juga satu keluarga yang ni pelajar asasi. Okay. Yang memang keluarga dia sanggup ambil cuti 3 bulan. Baca buku psikologi, kawan ada, boleh beli kucing untuk rawat, beli ikan untuk rawat. Macam-macam keadaan sampai satu bilik khas terapi kat rumah tu untuk rawat. Dan anak dia mengalami perubahan. Perubahan apa tuan-tuan? Yang paling penting perubahan adalah kita kalau di kaunseling kita elakkan dia untuk ke psikiatris untuk ambil ubat. Sebab ubat tu langkah terakhir untuk reduce. Okay? Kita boleh hilangkan kesan ubat tu dengan memantau dan lama-lama dia tak perlukan ubat lagi. Tapi bila kita nak tunggu dia, macam Cik Zaipul lah, nak tunggu anak orang ataupun nak tunggu orang lain 24 jam. Anak kita pun tak sampai 24 jam kita pantau dia. Ni kita nak kena pantau sampai 24 jam. Pukul 6 nak kena makan ubat. Kadang-kadang sampai kita hantar nak makan ubat belum. Kadang terpaksa hantar video, betul kan makan ubat ni, terpaksa kawan-kawan tunjuk bukti dia makan ubat. Sebab proses pemantauan ni kalau tak pantau, dia bukan mencederakan diri dia saja, mencederakan diri orang. Dia pernah naik, dia sewa kereta daripada UUM ni, dia keluar. Sebab yang ni mental sampai dia ada tahap dia banyak watak lah. Okay? Dia pakai tudung, okay? Dia naik kereta sampai ke Alustar. Sampai Alustar, dia punya watak kat sini, Ani, sampai ke Alustar, watak dia Wati pula. Buka tudung. Tadi dia tak ingat nak balik UUM, tak tahu jalan balik UUM dah. So kita kena pergi ambil. Nak minta kaunselor perempuan, yang dah berkahwin semua nak kena minta izin suami lagi. So kita lelaki ni bawa lah kawan-kawan kita pergi untuk ambil, untuk tunjuk jalan pulang. Jadi bila kita bincang, kita tengok rupanya dia tak akan selesai sebab tak ada bantuan support daripada keluarga tu. Itu jangan abaikan. Bila dengar perkataan kata, walaupun main-main tak perlu diri, kita terus tangkap anak kita, kita bicara, kita cerita dengan dia. Kenapa benda ni tak perlu ada. Kan? Contohnya, aku bosan dengan hidup aku. Anak-anak kadang benda tu, bosan lah mak. Contoh, bosan lah mak main benda ni. Okey, kita faham. Tapi bosan lah hidup ni, tak boleh jumpa kawan, tak boleh pergi kelas sekolah. Okay? Dan ajarkan yang keempat ni, ajarkan anak untuk buat satu benda yang rutin macam senaman. Apa-apa senaman yang rutin, yang selalu kalau ayah pergi kerja, mak kerja ke, buat senaman tu. Paling kurang pun 4 bintang contohnya lah, paling simple. Satu benda cukup dah, paling kurang pun pumping. Apa benda yang boleh mengingatkan dia untuk dia buat satu gerakan psikomotor ni. Nampak duduk, kita biasa duduk kerja 24 jam, duduk sahaja, penat. Berdiri saja pun penat. Jadi anak-anak ni kita ajar untuk buat satu benda rutin yang dia bergerak, psikomotor dia. Tangan, kepala semua dia bergerak. Sebab tu saya kata kadang-kadang paling mudah 4 bintang lah. Paling kurang dia kena buat setiap hari. Okay? Yang ni dia akan alihkan dia punya perhatian dia punya
segala gerakan tubuh badan semua tu dia, untuk mengalirkan peluh semua tu, dia akan dapat keadaan yang dia tak rasa benda tu berkaitan dengan bunuh diri ni satu benda yang seronok untuk diri dia. Ya, ya. Dan sebelum yang terakhir, yang kelima ni, kita ni sentiasa bercerita dengan anak-anak. Dah dengar tak kisah apa kisah dulu? Kalau tuan-tuan percaya, tengok cerita apa nama pada zaman dahulu. Kan dia ada je kisah-kisah Ya. teladan. Carilah tuan-tuan lepas seminggu sekali ataupun kalau dapat sehari sekali pun cantik. Hari ni abah, esok bila mak pula bercerita. Ceritalah apa-apa cerita sekalipun. Tengah masak, tengah makan pun bercerita supaya dia akan timbul benda tanya. Dan last sekali minta lah bantuan profesional. Bantuan profesional ni kita lihat kepada peringkat umur lah. Dia tadi bila kata 11-12 tahun ni, kita ada ujian-ujian yang perlu keluarga bantu dia untuk kita sama-sama semak anak kita lah. Daripada pagi sampai ke malam. Setakat ini untuk soalan ni, dia kena sekat ni tuan. Sekejap dia banyak lagi. Ada banyak lagi idea ni. Tapi kita insyaAllah pasan yang Ah. kali ni kita dah nampak dah dekat situ apakah jalan-jalan penyelesaian. Maknanya kat sini kita nampak dekat sini apa yang Tuan Khairul ceritakan tadi, dia ada macam satu proses pencegahan. Sebelum dia jadi benda yang lebih mudarat, dia ada satu proses pencegahan. Jadi kalau kita kena satu inisiatif awal, contohnya berlaku pada kita dan juga keluarga kita, anak-anak kita, kawan sekitar, dia mesti ada satu inisiatif yang pertama yang kita buat. Apa kalau kita buat dengan cara tu, dia akan melibatkan barang dan akhirnya dia akan habis. Jadi yang kat sini yang kita dapat belajar itu macam mana pendekatan kita kepada orang yang kita sayang, pada yang itu saya nampak yang kata hari ni dah mula nampak dah sahabat-sahabat kat sini cara penyelesaian macam mana. Sebab tu kita minta lah untuk diri kita, diri saya sendiri lah saya minta untuk lebih prihatin kepada orang yang sekeliling kita. Tanya khabar, WhatsApp, bagi tahu awak sihat ke. Kalau kita asyik mementingkan diri kita ni kan, yang inilah. Bila tahu-tahu tu, kawan aku kena, bila dia terjun apa Jabatan Pulau Pinang, bila dia meninggal, bila dia itu kita tak nak sikap macam ni kan. Tetapi kita tu sangat penting kali ni. InsyaAllah perkongsian yang cukup menarik kat situ, tapi kita nak teruskan lagi dengan soalan sebab dia lebih hangat sekarang kan. Okey, masalah-masalah yang kita dapat rungkai kat sini kan, kita nak tahu yang manakah yang menjadi faktor utama. Kalau tuan dah ceritakan tentang kehilangan pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah kewangan, pengurangan jiwa, tekanan perasaan. Mungkin tadi cerita tentang penyakit ataupun masalah-masalah yang kita boleh cakap kat sini mungkin disebabkan letih kerana bekerja. Ada banyak faktor ni tuan. Yang mana satu jadi satu faktor yang paling utama sekali? Silakan. Okey, untuk faktor utama ni, saya memang sepanjang pengendalian kes, apa yang berlaku daripada pelajar dan juga masyarakat adalah dalaman. Yang mana, contoh walaupun kita berlaku faktor luaran hilang kerja, berlaku masalah rumah tangga, berlaku kewangan, masalah kewangan. Okey, tapi pengendalian dalaman dia dalam keadaan itu yang memudahkan dia untuk bangkit kembali, ubah kembali ataupun bersedia untuk membuat penyesuaian keadaan tu. Dia dah tahu okey sekarang ni COVID, so dah kehidupan tak sama macam dulu. COVID dah berbeza. Jadi dia kena buat penyesuaian dalaman diri dia tu untuk membuat penyusunan dalam pengendalian dalaman dia tu. Okey, aku hilang kerja. Contoh aku hilang kerja. So kalau dalaman dia kuat, okey, apa lagi kerja-kerja yang dia boleh buat dalam keadaan COVID ni? Kita bantu pelajar bila mak ayah pelajar hilang kerja. Hanya bergantung pada duit PTPTN dia. So apa lagi dia boleh buat sebagai pelajar yang dia sangat hebat dengan media massa, sampai ada IG, Twitter, YouTube, TikTok apa semua tu, apa yang dia boleh buat. Kat situ kita bantu dia. Rupanya walaupun mak ayah tak kerja, dia boleh buat kerja-kerja tu menampung untuk kehidupan mak ayah dia. Memang ada dekat UUM ni, hampir meraih sebulan 5,000 pun semua. Kita buka dia supaya dia tak terus, bila mak ayah hilang kerja, dia terus hidup dia tak berguna dah. Jadi kita bawa kembali kepada dia punya dalaman dia untuk kuat dia. Dan dia juga memberi perasaan kepada mak ayah dia untuk bina balik kerja yang baru. Selalunya setiap contoh rumah tangga. Okey, yang mana yang saya contoh tadi bila kata laki tu lari tinggalkan isteri.
dengan anak-anak. Apa isteri dan anak-anak nak buat? Sebaik kita sempat tangkap dia. Apa dia nak buat? Adakah dia juga hilangkan diri, dia juga lari daripada keluarga dia? Tak. Kita bagi dia bangkit balik, macam mana nak teruskan hidup dia? Di samping membuat report polis, mencari suami dia tu, pada masa sama dia perlu hidup, untuk teruskan hidup. Untuk atasi keadaan tu, apa yang dia boleh buat? Membuka celik akal dia supaya dia, dalaman dia kuat untuk bertindak. Kadang-kadang berlaku pada kita rumah tangga ataupun hilang kerja. Tapi kat mana nak start dulu? Apa nak buat dulu sekarang ni? Kerja tak ada ni, apa nak buat dulu? Kan? Kalau kan kata kerja kontrak apa semua, kerja yang tetap di UN ni pun ada juga yang staff terpaksa diberhentikan apa semua. So sepanjang hidup ni dia sangat selesa, comfort zone sangat selesa sangat-sangat. Setiap bulan ada gaji, tiba-tiba tak ada. So apa yang dia nak bertindak adalah dalaman dia kena kuat. That's why asas-asas dalaman, psikologi dalaman dia kita akan ajar dia dulu untuk elakkan faktor-faktor lain. Faktor luaran ni faktor yang menyokong dia lagi. Sebab tu yang bertindak bila kita tengok lebih terus mudah untuk bunuh diri adalah dia kata susah sangat nak fikir dah, teruskan untuk membunuh diri. Tapi bila dalaman, bila kita bagi tahu kat dia sekarang ni masa untuk membuat penyesuaian kehidupan dalam COVID. Jadi kehidupan dalam COVID ni macam mana penyesuaian, makan dia macam mana, belanja dia macam mana, dan apa yang contohnya macam tak boleh pergi melancong, tak boleh jalan ke mana-mana tu sebenarnya dah menghadkan juga perbelanjaan dia. Okay. Dan dalaman dia juga mengajar satu pasangan tu ataupun manusia untuk menerima di dunia yang sebenar, reality. Okay. Untuk here and now. Maksudnya dia ada sekarang ni yang dia kena faham. Okay, dia bukan di awal-awangan lagi, masa terbayang-bayang lagi. Dia merasakan impian-impian dia tak capai. Dan keadaan COVID ni juga mengajar diri dia untuk dia dan pasangan dia kuatkan orang kata apa, psikologi dalaman dia tu. Tuan-tuan dan puan, berlakulah apa sekalipun, kalau pada punca utama adalah yang kita bantu macam dekat pelajar masyarakat, kita bukan sekadar bagi sumbangan, tapi kita bagi sokongan. Macam berlaku baru ni bila tuan-tuan dengar di Yan, banjir kepala air di Yan. Okey, keadaan COVID dengan dia tak tahu kat mana macam mana nak dengan virus tu lagi. Lepas tu macam mana nak tolong orang, tak tahu orang tu kenapa orang tu ada COVID ke tak COVID. Tapi nak kena bantu, nak tengok yang mayat tersangkut kat pokok semua tu. Macam mana nak turun, nak bantu keadaan tu. Lepas tu dah sekarang ni COVID, lepas tu keluarga pula hilang dengan berlakunya banjir. Lepas tu bila dah selesai tu, keluarga hilang satu, cari tak jumpa. Lepas tu rumah, sebab saya dengan tim sekarang turun untuk bersihkan rumah tu. Kalau banjir biasa dia air dia tenang. Tapi banjir ni dia kepala air dia hentam. So bila dia hentam push kan. Jadi sampai rumah apa benda semua tak dapat nak selamatkan dah. Tak ada apa pun yang boleh simpan sebagai kenangan. Jadi keluarga hilang satu, COVID satu, lepas tu keperluan dah habis. Langsung tak ada. Jadi dalam dia macam mana? Kalau ikut kata mudah dia, ada satu keluarga tu tak ada tinggal siapa-siapa, tinggal dia seorang je. Masa mencari keluarga. Apa dia nak buat? Dia punya keluarga pun tak ada, baik aku mati je. Itu je. Tapi kalau kita datang ni sebab kita nak kuatkan dalaman dia. Kita beritahu dia ini bukan perakhir hidup. Yang ni yang perlu kita bantu dulu. Sampai tu sambil kita bagi air mineral, kita bagi dia minum apa semua rehat, kita seimbang satu benda yang kena kuat dalam dulu. Sebab untuk bagi tilam, untuk bagi katil, untuk bagi mesin basuh apa semua tu itu dah luaran. Tapi dalam dia tu nak kuat tak nak kuat, nak teruskan hidup. Ada satu keluarga tu dah dapat dah semua. Rumah dia yang rosak banjir, dapat peti ais, dapat tilam, dapat katil, dapat toto, dapat. Tapi jiwa kosong. Tak bergerak pun benda tu. Benda tu duduk setempat je. Tak buat apa pun. Kenapa? Tak bertindak lagi, tak kemas apa semua, tak buat apa lagi hidup. Kalau walaupun benda-benda dia buat apa lagi hidup, dia kata. Itu yang saya sendiri dapat ilmu benda tu bila kita turun padang tu, kita lihat
memang faktor kita tak ada rumah kita macam mana nak hidup ni. Kita rasa macam tu. Tapi sebenarnya walaupun ada semua dalam rumah dia bagi, orang bagi. Daripada Shah Alam hantar tilam lah, katil apa semua. Dapat ni saya pergi rumah tu tengok, ish, alhamdulillah semua dah ada, lengkap balik dah. Tapi dia macam tu juga. Jiwa dia kosong. Jadi tengok-tengok takut esok tiba-tiba dia bunuh diri ke apa walaupun dapat semua tu. Jadi kita tarik balik dia untuk dia kuatkan dalaman dia. Faktor utama memang dalaman dia. Kita tolong dia sebelum kita bagi semua yang ada tu, kita tolong naikkan semangat dia. Sebab ini kalau yang Muslim tu agak mudah untuk kita tekankan. Terima takdir, qada dan qadar, kuatkan diri dia. Bagi dia bahu, bagi dia masa untuk menangis, bagi dia masa untuk bercerita, bagi dia ruang untuk dia pindah semua, transfer, cerita semua tu. Dia ada satu tu kita dengar ada cerita hampir sejam. Dia contoh. Tak sangka macam ni, kalau tahu bawa balik bawa pergi KL lah apa semualah. Tapi bila dah cerita habis tu, saya rasa lega sikit. Itu yang kita bantu dulu sebelum kita bagi benda-benda yang hebat, keperluan yang lain untuk diri dia. Jadi faktor utama paling menekan sebenarnya dalaman dia. Semangat dia, jiwa dia untuk kuat balik. Okey. Satu juga kongsian daripada pengalaman Tuan Khairuz ni. Bagaimana tragedi-tragedi yang menimpa, musibah yang menimpa baru-baru ni di Kedah, maknanya tragedi kepala air turun daripada Gunung Jerai yang menyebabkan banyak kemusnahan dan akhirnya itu yang kita nampak dalam jiwa yang begitu parah dan bukan mudah kalau kita tengok betul lah kata pepatah, berat mata memandang, berat kaki bahu yang memikul. Jadi bukan mudah bila tengok sahabat-sahabat yang susah, yang ada tekanan dalam jiwa yang macam tu. Jadi berlaku lagi macam ni, kita dah bagi bantuan. Kita jangan lupa bahawa jiwa dia tu masih lagi kosong. Sebab tu bila nampak dari segi psikologi ni, maknanya daripada bantuan kerohanian, motivasi dalaman tu penting kita nak bagi. Supaya juga kita bersahabat-sahabat kat sini. Bila kita tahu kawan-kawan kita ada yang kena COVID baru ni, ada beberapa juga pelajar-pelajar daripada UMSKL ni yang terkena COVID melibatkan keluarga juga. Yang saya pasti kat sini mungkin Puan Rebecca Nur Islam yang berkongsi di halaman Instagram beliau mengatakan satu keluarga kena COVID dan kami merasakan amat simpati. Itu juga kan beberapa sahabat saya di kumpulan saya sendiri yang menghadapi penyakit COVID ni. Jadi bukan mudah bila kita tahu bila dah kena stage 1, stage 2, lepas tu kita naik lagi sampai stage 4, lepas tu hampir-hampir nak ditidurkan. Jadi ini yang nak mengimbangkan dalam keadaan-keadaan yang sebegini. Dan insyaAllah saya doakan yang kawan-kawan dekat sini kan kita doa insyaAllah maknanya penyakit itu tak datang dan biarlah dia jauh dah daripada kita, anak-anak dan juga keluarga kita. Dan juga begitu jugalah kalau katakan ada masalah-masalah yang hinggakan hilang pekerjaan. Jangan malu, saya rasa kalau ni kena kongsi, kena bagi tahu. Jangan kata hari ni macam ada kawan-kawan kita ada kawan kita tu mungkin kehilangan pekerjaan. Kita tak nak sembang dengan kita kan. Tapi mungkin kita kena tanya. Bila kita tak tanya, mungkin dia pun tak cerita. Jadi inilah kata yang saya bagi tu, kalau kita buka WhatsApp tu, apa salahnya kalau kita tanya khabar kawan-kawan kita. Dan kalau kita kawan-kawan pun, kalau katakan ada masalah, kat sinilah mungkin ada kawan yang nak apa ni untuk tempat untuk kita luahkan perasaan kita. InsyaAllah. Okey tuan, kita nak teruskan lagi tentang tragedi bunuh diri ni tuan. Memberi impak yang besar dalam pembangunan masyarakat yang sihat dari segi mental dan juga fizikal. Itu dari segi mental seperti yang tuan cakap tadi lah. Jadi tuan boleh terangkan bagaimana tragedi ini boleh merugikan sasiah pembangunan negara dalam kita membentuk negara kita yang sekarang ni mungkin terpalitlah dengan beberapa isu dari segi politik, daripada kemiskinan ekonomi, kehilangan pekerjaan, pengangguran dengan pelbagai lagi lah kan, keletihan bekerja. Jadi ini adalah sasiah untuk negara kita yang akan datang ni, in the future. Jadi tuan boleh terangkan macam mana dia punya impact terjadi ini boleh merugikan sasiah pembangunan negara kita. Silakan tuan. Okey, terima kasih. Okey, untuk soalan impact kepada sasiah pembangunan negara ni, kebetulan juga saya
menjaga unit pemengkasaan dan juga kepimpinan pelajar. Jadi pemengkasaan pelajar ni sasiah pelajar dalam membangunkan negara lah. Okey. Seperti juga yang mana yang hadir dalam ni juga melibatkan pelajar-pelajar UiM di Sintok dan juga KL lah. Bila kita terkait macam tuan-tuan dan puan dengar cerita pelajar UiTM bunuh diri. Dulu masa start saya masuk 2008 tu pernah dengar juga pelajar UiM gantung kat toilet. Itu pun dah satu benda yang trauma. Saya pernah ditugaskan untuk masa tu di Bukit Kaci. Tempat yang pelajar UiM tu gantung diri bunuh diri ni sebab tak dapat result yang cemerlang ni. Okey, sampai kat situ pun kita agak ya betul ni, betul kat sini ni tempat ni kan. Jadi dia memberi kesan sampai sekarang. Sampai bila dengar UiTM bunuh diri, sampai sekarang kesan dia nampak impact dia tu sangat mendalam. Dia akan tarik pelajar universiti ni dah terbiasa dah ada bunuh diri. Jadi kesan dia pada masyarakat adalah bila berlaku je benda-benda ni, yang pertama daripada psikologi dia adalah jati diri ataupun psikologi manusia tu sendiri, dia dah rosakkan dia punya diri dia sendiri dari segi sudut kualiti ataupun pembawaan diri dia sebagai pelajar universiti, sebagai seorang anak. Kita tak tahu, wallahualam, mungkin Mat tu dulu kat kampung dulu anak yang soleh pergi masjid hari-hari. Kita tengok bunuh diri. Nampak? Dia membawa jati diri dia tu masyarakat akan rasa benda belum tentu walaupun dia pergi masjid hari-hari, lagi dia pergi belajar, dia stres. Kesan dia, bahayalah masuk UiTM tu. Dengar bila UiTM bunuh diri, takutlah masuk UiTM tu. Padahal UiTM Kedah. Dia kait habis satu UiTM. Kan? Bahaya dulu pun bahayalah masuk UiTM tu. Itu ada dekat, even kan dalam UiTM tu ada banyak kampus, 15 kampus. Inasis penginapan. Bila nak pergi ke inasis yang biar rakyat ataupun SME Bank belah Kaci tu, jangan. Situ ada kes budak UiM bunuh diri. Nampak? Simple je. Takut duduk situ dah, takut bunuh diri. Rasa macam bantu pula kan? Macam batu pula. Padahal dia jadi satu benda yang menangkap keseluruhan. Segelintir telah menangkap keseluruhan. Jadi impact dia sampailah bila contoh nak pergi kerja ni pertumbuhan kerjaya lah. Okay, nak pergi kerja, interview daripada mana? UiTM. UiTM lah yang budak yang bunuh diri tu kan. Nampak? Image dah tercalar. Image dia tu kan. So jati diri yang dia bawa tu, psikologi manusia dia tercalar, dia punya kat situ dah merosakkan jati diri dia. Jadi bila pelajar nak bertindak, nak buat sesuatu, fikir panjang. Dia akan habis sekerat tu saja. Okey, untuk makluman juga dalam keadaan membuat keputusan bunuh diri ni, dia ada juga beza lelaki dengan perempuan ni. Okey, jadi dia bila impact pada masyarakat ni, kalau tuan-tuan tengok perempuan dia berfikir dia 3 peringkat saya beritahu tadi. Perempuan ni peringkat yang pertama, kedua, iaitu berfikir dan mencari cara. Fikir aku nak bunuh diri lah. Lepas tu dia pun carilah cara. Sebab tu ada yang cara yang kelar tangan, ada yang beli Panadol. Saya pernah selesai praktikal sebelum masuk UiM, praktikal di UiTM Syed Iskandar. Okey, dapat kes tu juga. Sangat cemerlang sekarang jadi CEO dah. Tapi sebelum dia berjaya dulu, dia telan Panadol, 9 biji Panadol apa semua. Sempat Allah bagi peluang dia untuk hidup, sempat berjumpa, sempat bantu dia. Itulah kes paling besar masa praktikal saya handle. Untuk dia kembali berkahwin, apa semua, ada anak apa semua, dah kerjaya semua bagus. Sebab daripada keluarga lagi dah tak nak terima dia. Sebab dia perempuan, jadi keluarga nak anak lelaki, tak dapat anak lelaki, jadi dia tu sangat-sangat tak diterima. Menerima dan diterima ni tak ada. Jadi menyebab tu baik dia mati walaupun dia pandai. Baik dia mati. Jadi kesan daripada dia punya impact bila nak minta kerja apa semua tu, kadang-kadang dia ada rekod yang tu mengganggu tumbuhan kerjaya dia. Okey. Jadi itu dari segi psikologi dia lah. Dan juga bila melihat ada yang juga psikologi yang jenis kesan pada pembangunan negara ni, Dasyah ni, bila dia meletakkan sesuatu idola dia ni
terlalu tinggi. Yang saya kata tadilah, artis-artis K-pop kan menjadikan apa nama, satu benda yang halal, yang bagus buat. Walaupun tengok ya, artis idola ni pun bunuh diri juga dia tak dapat selesaikan masalah. Iaitu jadi impact lah pada kesan pada diri dia tu. Satu, dia punya jati diri dia kan. Lepas tu dia dah terpesong satu daripada segi dia punya apa panggil apa? Ketaksuban daripada idola. Yang ketiga ni kalau Islam ni sangat-sangatlah kait dengan dia punya akhlak diri dia tu. Okey, bila dikatakan satu tindakan, satu cubaan kan, cubaan untuk apa nama, bunuh diri ni tak mati tapi dah cuba itu cubaan bunuh diri ni apa nama, berlaku. Okey, tadi saya beritahu 3 tadi kan, yang perempuan peringkat pertama, peringkat kedua. Tapi lelaki ni peringkat ketiga, yang paling hebat bertindak. Pertama perempuan ni berfikir, lepas tu cari cara nak buat. Tapi nak bertindak ni perempuan jarang sampai, kadang-kadang sampai tapi tak banyak, kebanyakan bertindak ni lelaki. Tapi jangan ambil remeh pada tindakan perempuan ni, berfikir dan cari cara ni. Kan? Dua-dua, tiga-tiga ni penting. Okay, kadang lelaki ni duduk on the spot. Tak fikir, tak cari cara, tapi tengok bunuh diri je. Ya. Tapi walaupun perempuan sampai tahap berfikir dan cari cara je, lepas tu stop sekejap. Perempuan sebenarnya takut tu. Dia gayat, dia baru nak terjun. Dah banyak tadi. Kadang-kadang ada lelaki yang suka campur kan. Less sembang macam tu. Tapi jangan ambil remeh. Benda tu kita kena tangkap dia terus. Apa nama, bagi kekuatan sokongan moral dekat dia. Supaya ingat apa nama, ingat main-main ke. Dia sampai tahap yang tu pula. Jadi kat situlah antara item-item yang boleh menyebabkan dia mengganggu pembangunan negara. Jadi penularan trend yang negatif dan juga kesedaran tentang kesihatan mental ni. Kadang-kadang ambil tahu ataupun cakna dan tak nak ambil tahu. Kan kita pernah satu kes dari UM ni dah duduk dengan roommate ni lama dah. Setiap hampir 4 sem dengan roommate. Pada satu hari tu pukul 3 pagi, waktu tu baru dia sedar. Bila tidur, bila terjaga pukul 3 pagi, roommate dia tengah duduk atas katil dia, hujung kaki tu tengok dia tengah tidur. Waktu tu dia baru terkejut. Dia buka mata tengok roommate dia tengah tengok dia tengah tidur. Itu baru dia rasa sedar bahawa roommate dia ni ada masalah mental. Yang sebelum-sebelum ni tak sedar. Jadi bila dia sedar, baru dia rasa nak ingin tahu macam mana nak bantu, macam mana. Sebab hari ni dia duduk tengok kita atas katil, tengok. Hari esok selepas tu dia kata tengok roommate dia duduk pegang pisau. Pisau hak kecil tu buka tutup. Kalau kita sendiri pun gayat juga ni duk tengok buka tutup. Jadi baru timbul dia rasa aku kena buat sesuatu ni. Yang tu lambat. Yang tu aku kena buat sesuatu tu lambat. Dah banyak baru dah rasa aku nak buat sesuatu ni. Sebab bukan kata kita tak sakit mental tak payah ambil tahu. Kita ambil tahu. Sebab dalam saya kata tu, kesihatan mental ni milik kita semua. Dia akan ada. Mungkin jadi anak saudara kita ke, anak kita ke, anak kawan kita ke yang berlaku. Jadi baik kita ambil tahu apa cara dia. Kalau orang tengah tekanan, apa cara dia. Orang tengah murung, apa cara dia untuk atasi. Jadi kat situ kesedaran kita untuk ambil tahu tu sebenarnya membantu perkembangan siasat pembangunan negara yang lebih baik. Sebab apa? Bila tak perlu kaunselor pun. Sebab bila tekanan dalam keadaan rendah, semua orang akan rasa tekanan. Kita bertekanan kalau kita tiba-tiba air tak ada. Dah air tiba-tiba elektrik tak ada. Baru tekanan air tak ada, elektrik tak ada. Nampak? Kita tekan dah. Tapi keadaan rendah ni, suami datang, sabar yang biasalah dia uji kita dalam kubur nanti tak ada elektrik, tak ada air. Reduce balik, sejuk balik. Okey, baik. Abang pergi cari lilin, hidup balik. Kan abang ke cahaya hidup. Jadi benda tu sebenarnya kita kena tolong dulu. Yang kecil dulu. Sebab bila kecil tak tolong, dia akan jadi besar. Jadi apa yang membantu untuk pembangunan negara ni, kalau semua orang akan ambil cakna, ambil part. Penting ni untuk aku. Kesihatan mental penting untuk aku. Sekarang ni tuan-tuan boleh tengok dekat grup WhatsApp ke apa ke,
pasti akan ada orang hantar yang percuma lah, masuk Webex lah, Facebook Live yang percuma, macam mana cara-cara nak hadapi stres, macam mana cara-cara nak hadapi kesedihan, dia akan ada. So kita ambil ilmu itulah, kita step by step macam mana. Lepas tu kita kena pasti simptom-simptom. Itu paling kita kena pasti, macam saya cakap tadi lah. Tiba-tiba kawan tu yang ceria, tiba-tiba tak bercakap. Tiba-tiba kawan-kawan yang banyak borak-borak macam hari ni kan, tuan-tuan tengok moderator Saiful bercakap. Udah pam sampai apa nama tak berhenti cakap. Okey, tiba-tiba Saiful diam. Oh tak pelik. Mesti orang pelik kan. Apa hal Punya kumpulan saya pun nanti dia jadi bingung kalau saya diam. Tapi saya nak try diam. Kalau Saiful diam macam biasa. Jalankan tugas. Jangan sampai Saiful bertindak bahaya nanti. Okey. Jadi memang akan beri kesan kepada masyarakat dan juga kepada siasat orang negara. Itu Saiful. Okey, terima kasih banyak tuan. Okey tuan, nak minta sambungan sikit kan, bila tadi dah nampak kalau contohnya dah nampak simptom-simptom orang nak bunuh diri, contohnya kalau katakan benda ni berlaku lah tuan, untuk tiba-tiba kita pasal diam tadi kan, kawan ni kiri apa semua kan, tiba-tiba kalau katakan kita dapat call, tahu tiba-tiba satu kawan kita ni, sahabat kita ni duduk dekat bucu atas bangunan dah dan nak terjun dah. Saya just telefon dia, kadang saya bila tengok perkara macam ni kan, kalau tengok kes yang berlaku ni, kadang dia berlaku pada orang lelaki ni tahu-tahu tu dia dekat Pulau Pinang, tahu-tahu dia duduk kat bucu apa ni jalan raya nak tinggal nak terjun. Kalau perempuan tu dia masih lagi, kita tahu dia ada simptom, dia solid, okey, dah nampak dia ada masalah. Yang lelaki ni nampak bermasalah sungguh, dia dah tak boleh nak fikir masalah dia. Contohnya kita ni bila kita tahu, contoh kalau kita dapat berhubung dengan kawan kita, contohnya bila dah keadaan dah macam kucing masa tu, bomba pun dah mari, kita pun nak datang nak bagi bantuan kan, daripada segi kita nak memujuk ni tuan kan, cabaran ni sebagai kita ni, sebagai masyarakat prihatin dalam membantu orang yang terbelenggu dan berniat untuk membunuh diri. Nak minta pandangan tuan, sama ada kita ni datang ni nak marah dia ke, kalau kita dengar ni, kau ni Kasim, kau ni Mat, memang aku kenal kau apa semua, tiba-tiba kita duk marah dia terkejut. Kita nak mengutuk ni, pasal kita ni datang ni nak selamatkan dia. Tapi kita pun bila kawan kita ni nak bunuh diri ni, bila dah situasi macam tu, kita pun marah lah kan. Kalau contoh macam saya ni lelaki, saya akan marah lah. Tapi kalau kita marah, aku terkejut. Okay. Kalau kita nak mengutuk baik dengan kawan, kita tak pernah cakap, tapi tiba-tiba kita masa tu keadaan tu cakap macam mana bila dah ada macam tu. Sebab bila dia dah buat keputusan dah tinggal nak terjun bangunan, nak langgar kereta ataupun nak bawa kereta shoot laju tu, saya fikir masa tu dia dah dalam keadaan kata mental dia dah betul-betul block, dah nampak hitam semua, dah tak nampak apa dah. Dia tak fikir anak bini dia tak fikir apa lagi dah, mak ayah dia ke, dia tak fikir dah. Dia akan fikir, dia akan menamatkan riwayat hidup dia. Jadi minta tuan bagi sedikitlah kata cabaran-cabaran ni, macam mana kita ni nak mengambil tindakan. Okey, sebiji Tuan Saiful, memang sebiji Tuan Saiful cerita tadi bila berlaku keadaan macam tu, kes di UM bila dah panjat taki air lah. So memang tak boleh letak telefon. Tak boleh letak telefon, kita akan layan dia lebih baik, lebih caring daripada kita layan isteri, lebih caring daripada kita nak ngorat. Semua ayat habis keluar. Paling top ayat-ayat buaya keluar, kita keluar. Kan? Supaya dia sentiasa dengan perhatian kita. Saya ada untuk awak, saya sentiasa ada untuk awak. Okey, sekarang awak kat mana? Jangan letak lagi, saya ada bila-bila masa, anytime. Apa yang awak perlukan saya akan bagi. Saya akan datang ke awak sebab berlaku call 2 pagi, saya call dan kita dengan telefon dia drive semua pergi tempat tu. Sampai tempat kejadian, okey. Kita panjat untuk dia turun slow-slow sampai dia tak akan letak. Sampai dia seboleh-boleh tak akan letak. Okey, kau jangan buat benda macam ni, kau beritahu aku ada, kau nak apa, duit tak cukup ke apa ke, semua aku ada. I'm here for you, apa saja. Juta ke apa ke semua ada, kita akan cari, aku sanggup. Jual tanah, jual rumah ke apa ke semua ke.
semata-mata nak bagi dia cool down dulu pun. Bukan bagi harapan palsu, tapi nak bagi dia rasa, ada orang yang masih sayang kita. Kan? Benda ni benda ni memanglah ambil masa. Kadang-kadang waktu the call tu waktu yang kita tak bersedia. Yalah tiba-tiba kita 2 pagi tengah tidur. Main-main lah ni, call main-main ni. Saja nak perkenal aku, nak buat prank lah lawan ni macam-macam cara kan. Jadi tapi bila item dia kata, aku kat atas ni dah, aku nak terjun dah ni. Kan. So kat situ cabaran dia adalah untuk kita di samping kita maklumkan kepada pihak-pihak yang berkaitan macam tadi lah, polis, bomba apa semua tu, pada masa sama kita terus menuju ke tempat tu lah. Okay. Untuk menuju ke tempat tu macam saya lihat memang ada kekangan, halangan juga kalau kita ni perempuan, lelaki, kita nak kena beritahu kat suami kita apa semua, tetapi keadaan tu kita boleh bantu dia supaya dia tak letak handphone untuk kita bagi satu sokongan yang kuat kepada dia untuk terus bercakap kita. Bercakap sampai kita jumpa destinasi dia tu. Okey, cabaran ni yang kadang-kadang mereka waktu yang saya bercakap tadi, mereka tak boleh terima dah realiti hidup ni dan mereka nak cepat hilang benda tu dan diorang tak nampak dah celiakan, tak nampak lagi dah cara A tak boleh, B, C, D, E, F, G tak nampak dah. Okay, jadi dengan cara dia orang terus terjun akan selesaikan semua sekali. Jadi untuk ambil masa untuk kita gerak ke tempat tu, untuk ambil masa untuk kita cari maklumat orang yang tempat-tempat yang rujukan yang penting macam polis, bomba apa semua tu memerlukan kita punya pengorbanan lah. Kadang Saiful duduk contohnya Saiful duduk kat Kelantan, yang nak terjun tu kat Johor. Kan saya pun nak call daripada Kelantan ke Johor dengan dia kan. Jadi sambil-sambil tu kita bukan kata engage, okey. Kita call, kita selesai ada rasa dekat dengan dia, tapi kita dah dapatkan pertolongan yang dekat kawasan tu. Sebab tu kalau di kawasan di JKM ni kita simpan nombor telefon JKM. Kadang-kadang kita bina link buat program dengan JKM, kita ambil kawan-kawan JKM, kita ambil nombor handphone apa semua. Sebab berlaku kes penderaan dekat kawasan tu, kampung tu, kawasan daerah mana yang paling dekat situ, kita kontak tahu situ. Report kat sini sekian. Kita dapat kes yang penderaan kanak-kanak, okey kita report awal-awal untuk pergi buat siasatan dulu. Macam bila berlaku keadaan macam ni, okey kita bagi yang paling dekat. Kita kenal kawan-kawan polis, kita beritahu paling dekat kat sini berlaku ni. Pada masa yang sama. Jadi kenapa dia pilih kita? Itu yang paling penting. Bila cabaran ni, kenapa dia pilih aku, kenapa tak pilih orang lain? Dan kenapa nak call Saiful kata aku nak bunuh diri, aku nak terjun ni, kenapa pilih Saiful? Jadi waktu itulah Saiful antara orang yang paling dia percaya, yang paling dia boleh cerita, dia boleh yakin. Banyak-banyak kawan dia kata Saiful yang dia boleh kata kita boleh bagi kat dia semangat. Itu cabaran paling kuat untuk kita. Kita tak pernah pula jadi kaunselor, kita pun tak pernah tolong keadaan. Kita tengok dalam movie je benda-benda macam ni. Kan? Macam mana kita nak buat? Tapi yang pertama kena yakin bahawa Saiful orang yang dipilih oleh dia untuk cerita segala-galanya. Kau cerita kat aku, jangan risau, aku akan cari cara juga. Kau tak ada duit ke, kau ada masalah ni, ke apa ke, kau... Betul. Jadi itulah sebenarnya kita nak berhadapan dengan emosi dia yang tak menentu, nak berhadapan dengan stigma masyarakat luar lagi, kan? Kalau kat sini ni nak membantu pelajar yang mental ni dengan stigma pelajar-pelajar lain. Kita pergi ke bilik pun orang lain, kaunselor tu pergi bilik dia lah. Mesti ada sesuatu ni. Jadi mesti gila ke apa ni? Kaunselor sampai datang bilik dia. Nampak? Takut kita nak pergi bilik dia sebab stigma sekeliling itu. Kita pergi pusat kaunseling pun gila dah. Ini kaunselor turun pula pergi bilik dia. Jadi cabaran tu kita pernah dapat kes yang di UM ni dia dalam keadaan mental ni lah, dia telanjang sampai kat Dewan Mas. Telanjang bulat perempuan. Okey, berjaya ditangkap oleh UK, terpaksa selimutkan dia. So bila kita kena pergi kat bilik dia, jadi dia rupanya dia macam saya cakap tadi lah, secara mental ni dia ada watak-watak lain pula. Jadi
macam mana nak hindarkan stigma orang sekeliling dia ni. Kalau tengok result 3.9 cemerlang. Tapi dia mari keadaan ni yang dia perlukan support sekeliling. Bila dia keluar bilik je, orang akan start bercerita, oh yang ni yang kaunselor jumpa, yang ni jumpa kaunselor ni. Jadi benda tu tak habis dekat universiti, dia akan bawa pula ke kerja apa semua. Jadi kat sini, macam mana cabaran yang paling utama ni adalah nak mempositifkan ataupun nak membetulkan stigma masyarakat bila berlakunya keadaan ni. Satu, bila dia tengah nak bunuh diri, kita nak bantu dia tu, satu cabaran untuk kita, kena kuat untuk kita ni, mental fizikal kita kena kuat, emosi kita pun kena kuat. Dia nangis, kita pun nangis, satu hal lagi. Yang kedua, kita nak betulkan stigma. Kat sini ni kadang terbongkar automatiknya kerahsiaan ni, sebab bila dia melibatkan dia dah keadaan dia dah bunuh diri ataupun cubaan bunuh diri, kita rasa dia maklum dah, kita tak ada nak beritahu dah. Sebenarnya apa yang dikongsikan ni adalah rahsia, sebab dia sendiri dah membongkarkan kerahsiaan. Automatically. Jadi kat situ kita cabaran adalah untuk kita, orang yang dia percaya, untuk kita bantu dia. Yang kedua, kita nak kena betulkan stigma juga. Kadang-kadang bila Saiful dapat kembalikan dia, okey, dia tak jadi terjun. Lepas tu Saiful sesa engage dengan dia, kawan dengan dia, rapat dengan dia. Ada lagi cabaran lain, Saiful kawan orang gila. Kan Saiful pun gila juga. Satu hal lagi. Kan? Jadi benda tu nak tepis dan tak akan habis. Kadang-kadang saya rasa memang nak kembali ke normal, berfikir orang normal, bertindak, berkawan normal. Tapi orang dah anggap saya gila. Satu juga cabaran yang paling kita nak kena hadapi. Kadang-kadang ada soalan tanya, sehari-hari bantu orang serta mental ni, saya tak gila ke? Ke saya memang salah seorang daripada orang yang gila? Jadi kita pun kena gila juga. Jadi benda ni tak dapat nak hilang, tak dapat nak habis sampai bila-bila. Sentiasa ada, sebab itulah kalau tanya pakar daripada Sekretari Hospital Tanah Bahaya, saya tanya soalan yang paling dah, bolehkah benda ni akan hilang terus? Hapus, kata tak mungkin. Sebab benda ni sentiasa akan ada. Cuma tinggi dengan rendah sahaja. Kita sekarang ni tengah keadaan iaitu mengurangkan ataupun mencegah. Tapi dia tak akan hilang, sentiasa ada sampai bila-bila. Jadi untuk kata itu, cabaran sentiasa akan ada sampai bila-bila. Even ni macam ni Saiful dengan kawan-kawan dah buat webinar ni. Buat webinar ni satu benda yang cantik-cantik lah. Tapi adakah selepas webinar ni, esok lusa sentimental tu akan kurang? Tak ada orang bunuh diri, akan ada juga lagi. Tapi kita terus kita terus berpendedahan kepada rakan-rakan kita yang lain untuk faham keadaan. Terima kasih Doktor. Terima kasih Tuan. Okey, kita sebenarnya Tuan, kita ada soalan daripada sahabat ni. Saya tengok pada chat ni, ada satu sahabat saya ni, nama dia Tuan Khairul Anwar. Jadi dia bertanya, okey saya bacakan sikit kan. Kesan psikologi akibat daripada COVID-19 yang masih melanda seluruh dunia, kesepitan kewangan dan juga masalah identiti atau kurang keyakinan personaliti diri yang menyebabkan berlakunya seseorang ingin memilih jalan untuk membunuh diri. Bagaimana pula cara kita ingin meyakinkan atau memberikan kekuatan yang tinggi bagi pengidap penyakit kronik? Ni cerita pasal orang yang penyakit kronik yang tahu jangka hayat mereka tidak lama selain daripada semangat secara verbal dan diberikan. Jadi kita dah tahu kan, kalau contohnya macam dah stage 5 dah tu, maknanya ini mungkin berlaku masa kes-kes yang ditidurkan lah. Kalau katakan dah tidur tu, ambil video call satu family kan, bila doktor kata okey ni kata ambil air semayang ke, nak minta makanan yang terakhir ke, yang ini yang sedang berlaku ni. Jadi minta Tuan kalau dapat sikit berkongsi tentang pandangan. Silakan. Okey. Untuk memberi keyakinan, untuk meyakinkan atau memberi kekuatan ni, ini balik kepada soal sokongan emosi, psychological emosi individu tu. Kita lihat, yang pertama kita lihat kepada individu yang mengalami tu. Dia ada juga setiap manusia yang kita kena pasti dia ada kekuatan dan kekurangan dia. Okey. Yang pertama, contoh kalau yang Carol tanya ni, orang yang kita kenal tu rapat ke tak rapat dengan kita, ataupun orang tu yang tak pernah jumpa atau pertama kali jumpa dia. Cara macam mana? So kalau orang yang rapat ni, kita tahu dah lah kat mana kekuatan dan kelemahan dia. Untuk kita jentik, untuk kita
pick ataupun kita tangkap yang mana satu yang sebenarnya memberi dia rasa bersemangat. Contohlah macam di kalangan kawan-kawan Saiful mungkin ada yang rapat kenal dengan Saiful, tahu dah Saiful ni kat mana kekuatan dia, kalau kita nak bantu dia kat mana cara dia. Rakan-rakan lain kata, oh macam mana Puan Nur Aimi ni macam mana cara kekuatan nak bantu dia. Bagi coklat, bagi bunga contoh-contohnya lah kan. Jadi bersemangat sikit hari-hari dapat bunga, wah. Jadi kalau bagi Saiful hari bunga tak layan, tak akan saman kan. Jadi so itu antara yang dia kenal. Tapi bagi yang tak kenal, untuk kita meningkatkan keyakinan diri ni, kita lihat pula kepada selain verbal, verbal kita bercakap semua ni, kita lihat kepada dia punya pegangan dia, agama dia, keluarga dia. Kadang-kadang kita ni orang tengah antara iaitu kakak dengan adik. Kita ada kes berlaku, adik mengalami sakit mental, tak yakin semua, tapi kakak okey. Tapi kakak adalah orang yang beri semangat kat dia hari-hari, bukan kaunselor. Jadi kita kena pasti okey, kita deliver kepada kakak untuk kakak membantu adik. Dan antara keluarga, dalam banyak-banyak keluarga tu dia akan satu seorang mak ataupun ayah ataupun adik. Banyak-banyak keluarga dia takut nak cerita semua ni. Seorang mesti akan ada yang meyakinkan diri dia, beri semangat pada diri dia. Ataupun dalam banyak keluarga, satu keluarga pun tak ada. Rupa-rupanya pak saudara dia, mak saudara dia. Ataupun tak ada, rupa-rupanya kawan baik roommate dia. Jadi yang tu kita kena tengok untuk kita bagi dia keyakinan diri. Sebab tak semua isu, tak semua ni kita boleh bantu dengan diri sendiri. Kita ada penilaian serakanan, kita ada bantuan support daripada sahabat-sahabat kaunselor. Sebab tu kat UM kita wujudkan sahabat-sahabat kaunselor, iaitu rakan-rakan yang di UM yang rapat, yang ada kita ajak asas-asas membantu ni untuk meyakinkan, memberi kekuatan. Dan juga sekiranya di kalangan tu juga ada juga yang kalau di universiti ni ada yang ada teman wanita, teman lelaki, ataupun dia memang dah tunang orang, dia dah bertunang. Jadi deliver untuk meyakinkan diri dia ni bukan pada kaunselor sahaja, malah kepada setiap sudut yang kita lihat boleh meyakinkan diri dia. Dan kita ni sebagai tambahan pada diri dia. Dan mana kita dah tahu kita dah tahu gerakan. Dia lemah kat sini, kaunselor membaca, dia lemah kat sini, okey. Tolong yakinkan kat bahagian side yang ni. Sebab dia lemah kat bahagian ni. Dia tak boleh buat keputusan bila emosi dia terganggu. Pernah satu kes, pelajar ni baru nak daftar masuk universiti, baru masuk UUM. Okay, dalam perjalanan daripada Johor nak datang UUM, lalu highway tu berlaku kemalangan. Yang bawa dia datang ni mak, ayah, abang, kakak satu van. Van ni kemalangan, pecah terbelah dua van ni, semua meninggal, tinggal pelajar ni seorang. Sampai kat situ ini krisis trauma apa semualah. So saya sampai sejam tak bercakap, hanya bagi masa dia untuk bertenang. Okey, tenang, dan dia kata last dia keluar ayat, kenapa saya hidup? Kenapa perlu saya hidup? Bagi tahu kenapa perlu hidup. Sebab tak ada siapa. Kat situlah kita first time kita jumpa dia, first time kenal dia, kita beritahu dia. Datang ke UUM, keluarga hantar datang ke UUM, datang belajar semua ni untuk apa? Kan? Kat situ kita cari balik kekuatan dia. Kan? Kenapa Allah hidupkan dia seorang? Kan? Kat situ mudah sebab dia sama-sama agama dengan kita pun semua, untuk bagi dia balik kekuatan untuk dari diri. Apa yang boleh buat, memberi semangat, motivasi, semangat semua kat dia, beritahu dia untuk dia yakinkan diri dia, sebab ini adalah ujian diri dia. Dia masih lagi tak hilang trauma dia untuk lalu ke Lebuh Raya, Utara Selatan, mereka sini. Jadi kita pindah dia ke universiti lain. Dia tak boleh lalu kat sini sebab dia akan nampak keadaan tu. Tapi keyakinan dia tu bukanlah terus esok terus yakin. Dia akan ambil masa sangat lama untuk hilang, sampai ke even dengan nama Kedah pun dia takut. Tapi alhamdulillah ambil masa yang lama tu, step by step. Bila balik sekarang belajar di belah Johor lah, belah Johor. Jadi dia dalam pada proses kematangan hidup dia akan sedikit slow lah. Macam Hairul cakap tadi tak akan boleh kita nak automatik sehari dua terus dia yakin diri. Dia akan take time masa.
ambil jangka masa yang ada yang 3 kali sesi, ada masa 5 kali, ada yang berpanjangan. Tapi dia sampai satu had yang kita bagi homework, yang kita buat modifikasi tingkah laku untuk dia buat perubahan dalam hidup dia. Yang tu dia ada tools ataupun terapi-terapi yang kita gunakan lah selain kita verbal sahaja. Okay, contoh-contohnya macam contoh paling simple lah. Saya pun nak tahu aku ni pemarah. Kita cakap nampak gaya cakap pun tahu pemarah, garang apa semua. Kita ada tool lain. Okey, cuba saya buat ujian marah sikit. Nak tengok tahap mana. Marah ada 5 tahap. Tahap yang mana marah saya tu? Marah-marah sayang ke, marah-marah manja ke, marah-marah apa? Yang tu lain episod kita nanti ya. Okey, itu saya pun. Okey. Semua satu jawapan yang cukup tepat dan padat tentang perkara yang telah diajukan. Saya harap kepada Tuan Khairul tadi tu yang bertanya soalan tu jelas dengan penjelasan yang telah diberikan oleh Tuan Khairul. Okey. Nak tanya lagi tentang soalan tentang apa dengan tools apa semua yang diwujudkan ni. Nak tanya tentang apakah promosi kempen-kempen yang telah dijalankan oleh pihak, nak tanya tentang unit kaunseling lah senang yang buat ni kan, apakah cara-cara berkempen atau promosikan unit kaunseling ni untuk dapat membantu mengurangkan tekanan perasaan di kalangan, kita ambil pada pelajar dululah di UM, dan macam mana pula macam kami di UM PACE, pelajar-pelajar PJJ ni pula dapat turut serta dalam mana-mana program yang dianjurkan di bawah unit kaunseling UM. Silakan. Okey, pertama kempen-kempen dalam program sentiasa kita bagi talk. Boleh selalu tengok di Facebook Pusat Kaunseling UM Counseling Center. Sentiasa akan ada talk kat situ lah. Yang tu yang pertama. Okey. Yang mana memang paling tidak pun tajuk ataupun berkaitan kesihatan mental sentiasa ada. Terapi tidur lah, apa saja mesti ada berkaitan. Kita pun baru selesai je tahun ni kita buat seminar kesihatan mental secara online. Kita dah buat dan juga akan datang ni daripada USM kot akan buat juga free saja, so kita boleh ambil lah benda-benda tu yang mana kita keluarkan secara live di Facebook dan juga. Dan paling utama kita sentiasa mengajar ni adalah mengenal pasti simptom ataupun tanda. 75% adalah berdasarkan simptom ataupun tunjuk tanda lah. Kita akan grab, kita akan buat apa saja program. Kalau program kita buat, contoh kalau saya buat program sekarang apa semua, tapi kita akan selitkan. Okey, saya biasa buat program sekarang, saya akan bawa antara pelajar-pelajar yang mengalami kesihatan mental ni supaya dia bersosial, dia bermasyarakat, dia rasa macam ada benda lain yang dia boleh alihkan perhatian untuk dia dalam hidup dia ni selain dia duduk seorang-seorang, duduk sendiri. Lepas tu masa dia buat program tu, dia rasa bila dia buat program akan ada orang yang bantu dia, akan ada je benda-benda yang boleh menyebabkan dia seronok, dia happy balik, hidup dia boleh bermakna balik. Itu antara dia. Tapi yang mana kita ajar adalah 75% ni dah kita kena pasti tanda. Sebab tu daripada roommate, daripada blog, daripada inasis, daripada rakan-rakan school, kelas, kita dah tengok, kita dah beritahu satu benda yang paling penting iaitu simptom ataupun tanda yang boleh kena pasti. Bila dia tahu yang tu, barulah mudah dia kena pasti perubahan pada kawan dia. Kadang-kadang kita buat program macam-macam juga. Kalau dulu lagilah face to face nak join lagilah kena bangun pagi, pergi program semua. Tapi online pun ada juga yang tak larang nak buka info pun semua. Tapi bila kita sentiasa terapkan dengan poster, terapkan dengan dekat dalam bas ada, dekat komputer ada, dekat bila klik, kalau UM ni klik wifi dia keluar dulu, beritahu apa tanda-tanda simptom-simptom yang ke arah sakit mental yang nak tinggi, nak bunuh diri. Itu yang paling kita awal di peringkat universiti kita akan maklumkan. Kita akan bagi saran apa semua tu. Dan yang kedua, kita terlihat kepada sokongan keluarga dan masyarakat. Yang ni perkara yang luar biasa terjadi iaitu adalah sokongan keluarga ni. Okay, ada macam saya kata tadi ada keluarga yang memang betul-betul 100% serah kepada universiti, kepada kaunselor. Ada keluarga yang memang 100% sangat-sangat membantu.
sampai berulang alik 2-3 kali datang universiti, macam mana cik cara nak atasi anak saya ni, ni. Setiap hari WhatsApp, hari ni anak saya duduk kat sofa, kat hujung sofa je. Bukan atas sofa, tepi sofa, duduk seorang-seorang je. Tak tahu buat apa tapi duduk saja. Macam mana cara nak atasi, nak bantu yang ni. Hari ni anak saya dah start dah bercakap dengan saya, bertanya khabar. Dia cerita step by step. Jadi yang tu yang kita nak sokong yang tu. Kadang ada keadaan yang keluarga pula marah kita. Jadi sokongan keluarga dan masyarakat sangat penting. Yang keluarga tadi jangan bagi dia balik, sebab nanti kalau dia balik habis orang kampung cakap anak aku gila. Lagilah bila kalau dia bercakap dengan anak dia, saya kata contoh apa perkataan-perkataan ayah ataupun keluarga yang pernah dapat. Ayah cakap saya gila, jadi saya tak boleh balik. Apa dia punya rasa diri dia. Dia nak pulih, tapi ke mana saya nak pergi kalau hari-hari dapat ayat yang macam tu. That's why dengan ni kita boleh bagi kesedaran kepada keluarga-keluarga yang ada, boleh pulih tapi tak boleh hilang, sebab tekanan semua akan ada tekanan, tapi dia boleh pulih kepada kadar yang rendah. Ubat boleh tak makan ubat, tapi dia kena bimbingan atau pemantauan yang sangat rapi. Macam mana kaunselor buat, hari-hari pantau dia, semak dia, ubat dia habis tak habis, check dia punya kad, maksudnya dah makan, patutnya ubat ni dah habis dah tapi tak habis lagi, maksudnya tak makan. Jadi yang tu kena ambil part bersama-sama keluarga, sebab kalau di UUM ni 10 orang nak jaga 30,000 orang, satu untuk nisbah 1,500 pun tak tercapai lagi. Jadi macam mana nak jaga lagi ramai-ramai lain. Jadi keluarga lah orang yang paling membantu, dan masyarakat ni adalah orang yang tolong hilangkan, saya selalu nak bantu ni, tolong hilangkan stigma yang negatif yang mengatakan gila ni. Sebab gila ni, kalau yang orang malu bila nampak orang gila tepi jalan. Tapi sebenarnya bila berlaku kesihatan mental ni, dia bukan gila. Dia banyak jenis kesihatan mental yang boleh bantu. Kalau tengok jenis contoh satu kesihatan mental yang mana bila dia basuh tangan, tiba-tiba nak basuh tangan lagi. Nak basuh tangan lagi. Orang cakap, kalau orang kampung tak tahu, dia kata gila lah. Tapi dia adalah salah satu kesihatan mental yang mana yang pergerakannya berulang. Okey, jadi buang stigma tu, terutamanya di pelajar universiti, lagilah stigma tu kena buang. Orang cerdik-cerdik yang mana dalam ni, anak didik tu semua ni, benda tu lagi kena buang. Bila orang kaunselor datang ke bilik ke, kalau kau pergi pusat kaunseling ke, jangan kat pusat kaunseling tu untuk orang yang sakit jiwa gila je. Kat pusat kaunseling tu, Tuan Saiful lah, kita letak astro, kita letak cerita Korea, kita letak aquarium, kita letak surat khabar, kita letak bilik yang boleh ada kursi rehat. Apa lagi nak kan? Tapi bila datang tu, gap antara kelas tu datang, okey, tengok cerita Korea, tengok astro, tak kena bayar pun. Datang. Kadang-kadang ada makanan lebih kat pusat kaunseling tu, okey, mari ada makan, ada air. Jadi nak mengelakkan daripada rasa benda tu satu yang menakutkan. Dan last kali adalah bermula pada saat ini, hari ini kita buat satu tindakan, iaitu cakna ataupun ambil berat yang luar biasa, yang lain daripada yang lain. Biar orang kata kita ni macam jaga tepi kain dari segi nak ambil tahu ni. Kan? Tengok jiran tiba-tiba tak keluar, lama tak keluar. Jiran tak bercakap, sehari mesti bercakap, tengok. Mungkin dengan kita berkomunikasi dapat membuat dia rasa ada tempat untuk dia bercakap. Okay, insyaAllah saya akan, sebelum habis nanti rumusan nanti, saya tunjuk satu video nantilah masa rumusan habis nanti. Kita ada satu soalan yang sebelum kita nak rumuskan kan. Okey, kita sedia maklum yang hari ini kita telah mendapat Perdana Menteri yang baru bersama dengan Kabinet Menteri beliau, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Malaysia. Jadi dengar tadi tentang semua, tentang kalau ada kalau dapat nasihat daripada ketua keluarga, daripada kawan-kawan ni, kata kepada ketua negara ni. Okey tuan, macam mana sekiranya lah kalau tuan dapat bertemu dengan beliau, cadangan tuan kepada beliau dan kerajaan dalam usaha kita kalau boleh menghentikan gejala ni. Ini suara daripada Tuan Khairul sendiri. Saya juga minta
minta sokongan daripada saya pula untuk angkat sebagai jadi YB. Kalau kita dapat berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kan. Ya, itulah. Okey. Yang pertama bila jika dia berpeluang lah, saya selalu bercakap kepada YDP UM, ada yang YDP yang menang MPP baru ni kan. So YDP pelajar ni kadang-kadang lagi cepat jumpa apa nama PM pun semua ni, okey. Dulu masa belajar dulu pernah jadi MPP juga. So bila jumpa menteri ni macam-macam dah kita cerita kan. Sebab dia punya setiap pengurusan atasan ni dia ada agenda masing-masing lah. Okey, tapi apa yang kalau sebagai kaunselor, kalau saya jumpa ni adalah dari segi sebenarnya mengurangkan kadar tekanan. Mengurangkan kadar tekanan sebab setiap benda akan rasa tertekan. Setiap benda akan rasa macam kalau mak anggap sabar ini ujian, tak apa. Tapi setiap benda yang berlaku dia jadi double, sekarang jadi double. Sebab dengan COVID tak habis-habis lagi, dengan masalah lagi, dia jadi double. Jadi apa yang boleh yang menteri kalau yang berada sekarang ni macam kita lihat kan bila berlaku banjir kat Yan tu dia bila turun dia mengurangkan beban tekanan. Kan satu benda kalau kita tanya orang kampung apa saya bila nak bersihkan rumah tu apa yang tengah fikir sekarang ni, apa tengah fikir ni. Tak tahu macam mana nak teruskan hidup ni dengan COVID, lepas tu barang-barang rumah semua tak ada, betul rumah pun tak bersih. Kan? Lepas tu anak-anak pun tak boleh nak balik tolong apa semua. Lepas tu ada yang tak ada anak-anak, seorang-seorang dia. Jadi apa yang menteri boleh buat dalam mengurangkan kadar tekanan ini sangat-sangat membantu masyarakat sekarang ni. Sebab dia dapat menyelesaikan banyak masalah. Kalau kadang-kadang macam contoh kita tengoklah kadang-kadang bagi bantuan tu, bagi bantuan ni. So ke mana pergi bantuan-bantuan tu, adakah dapat mengurangkan tekanan dia? Macam kalau tengok pada peniaga, macam contohlah UiM sendirilah, kita tengok kafe-kafe. Walaupun tak buka kafe, tapi peniaga kena bayar juga untuk kafe tu. So walaupun dia peniaga, dia ada yang bungkus yang tutup, Zubaidah pun semua tutup, habis bungkus dah. Sebab tak boleh nak running. Tekanan lah tu, tekanan. Jadi kalau menteri dapat buat sesuatu, benda-benda yang boleh mengurangkan tekanan. Okey tuan, cukup jelas. Dan insyaAllah kalau kita ada macam sesuatu kalau dapat jumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan perkara macam inilah kita akan dapat kongsikan dengan beliau. Baik tuan, terakhir itulah mohon tuan dapat merumuskanlah segala perbincangan tadi. Tuan kata nak akan share satu video dan tuan berikanlah satu pesanan tuan kepada mereka di luar sana lah yang amat terkesan dan terbelenggu sehingga terfikir untuk membunuh diri. Kita sayangkan Malaysia. Tambahan esok pula 16 September Hari Malaysia. Jadi kita nak jadi orang Malaysia yang prihatin, yang amat mencintai negara kita, mencintai masyarakat kita, kan? Jadi inilah peluang dan insyaAllah sempena Hari Malaysia esok ni tuan, saya nak bagi sesuatu yang cukup bermakna kepada rakyat Malaysia supaya janganlah berlakunya perkara-perkara yang kita tidak ingini. Silakan tuan. Okey, sebelum saya buat rumusan, boleh kita tengok sama-sama video tak? Boleh. Silakan. Jalan ni, apa nama, Amelia share tak video? Amelia share video jap. Video tu dekat. Boleh share, tak ada masalah. Oh, share tu kan? Boleh share terus. Amelia Anis. Ada sound tak?
Terima kasih. Okey. So video ni mula ni memang dia slow, dia senyap. Cuma bahagian dia ketuk pintu tu sebenarnya nak tunjuk. Be a support tu. Jadi rumusan dia tu berkenaan dengan ni. Kalau kita biarkan masyarakat tak ambil tahu, tak cakna, dengan ketukan itulah menyebabkan dia tersedar. Walaupun dia ketuk pintu saja. Selepas tu dia tengok kita lah tempat untuk dia curahkan semuanya. Jadi rumusan ni masyarakat ni main peranan penting dalam mencegah dan juga mengekang untuk tindakan bunuh diri ini. Cakna daripada segi bukan sahaja isu sosial, malah ekonomi, kewangan, rumah tangga, tempat kerja. Kita boleh bersembang macam-macam benda, anak-anak, supaya ada interaksi di antara kita dengan sekeliling kita. Dan kita siapkan dengan ilmu macam ni, siapkan ilmu pengetahuan berkenaan dengan kesihatan mental. Kemurungan, macam mana nak atasi tekanan, macam mana nak atasi stres, macam mana nak atasi. Kita siapkan diri kita. Dan kita bantu untuk buang stigma negatif berkaitan dengan gila ni, untuk didik masyarakat, sebab daripada dulu lagi norma masyarakat dididik, kesedihan tak ditunjukkan. Lama-lama dia akan menjadikan kita ni tertekan dan membuat tindakan yang luar biasa abnormal untuk orang lain yang menjadi kita gila. Dan bersesuaian dengan tema untuk sambutan Hari Kesihatan Mental kita baru-baru ni, 10 hari bulan baru ni, kesihatan mental adalah milik kita semua, bersama kita mencegah bunuh diri ini. Itu saja pesan untuk pada hari ini. InsyaAllah semoga apa yang kita kongsikan hari ini bermanfaat kepada kita semua. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Tuan Khairun. Begitu panjang lebar pada malam ni, hampir 2 jam kita punya webinar. Jadi insyaAllah pada malam ni segala perkongsian yang kita amat hargai daripada Tuan Khairun tentang tajuk kita pada malam ini, iaitu bunuh diri bukan jalan penyelesaian. Dan insyaAllah segala perkongsian ni amat berguna, amat berinformasi kepada kita dan kepada masyarakat luar sana, dan kita dah dapat cara-cara bagaimana kaedahnya untuk kita membantu pada mereka yang di luar sana untuk kalau boleh menghindarkan daripada terjadinya tragedi bunuh diri ini. Okey, baik. Sebelum saya nak akhiri kita punya majlis pada malam ini sempena Hari Malaysia, kita nak sambut pada esok. InsyaAllah kita nak jadi sebagai rakyat Malaysia yang sangat prihatin, yang ambil berat kepada kita punya negara, masyarakat kita, supaya kita nak hindarkan perkara-perkara yang tidak diingini terjadi. Jadi dengan itu, saya rasalah kumpulan saya ni kalau nak mengakhiri satu majlis ni dia kena pantun dulu. Tadi buka tapi penutup kita bagi pantun. Okay.
dengan pantun daripada saya, bunga dedak di atas para, anak dusun pasang pelita, andai tersilap tutur bicara, jari disusul maaf dipinta. Dari Kedah dan Sari beli swasta di kota tinggi, selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersuara lagi. Terima kasih. InsyaAllah ada apa kalau ada lagi webinar yang seperti ini, insyaAllah kita ada lagi pembangunan masyarakat yang akan datang, kita akan buat lagi. Ini semua adalah untuk kita beri impact yang cukup bermanfaat kepada masyarakat. Dan terima kasih kepada semua yang hadir, sahabat-sahabat yang hadir pada webinar pada malam ini, dan tak terhingga juga terima kasih kepada kita punya pensyarah kita lah, Puan Aimi Akhtar binti Datuk Abu Bakar, dan segala kejayaan yang kita hasilkan webinar ni datang daripada unjuk ajar beliau. Okey, begitu juga terakhir saya juga kepada Puan Muhammad Khairun bin Mat Katidin, Pawai Kaunselor Kanan Unit Kaunseling UM Sintok. InsyaAllah ini kami janji bulan kami akan singgah di UM Sintok. Kalau kata nak sekarang ni lang COVID dah buka, insyaAllah boleh singgah di UM Sintok dulu kot. Sebelum nak pergi cuti tu, kita akan berjumpa dengan unit kaunseling dan kita dapatkan beberapa info dan juga beberapa perkongsian daripada unit kaunseling yang kita boleh sebarkan di UMPS Kuala Lumpur. Itu sahaja daripada saya, Muhammad Saiful Nizam. Saya mohon banyak-banyak sekiranya saya kasar bahasa ataupun ada perkara-perkara yang saya tak dapat nak kongsikan dekat sini sebab kesulitan bahasa, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi. Selamat Hari Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Tuan ya. Terima kasih yang banyak for the info. Satu. Apa pada Kak nak bagi satu. Terima kasih. Terima kasih Salina watching malam ni. Baru masuk yang senang. Kemudian sihat Yana dah makan. Yang nak buka ni apa? Bangga bagi cari dia. Okey, settle Ya. Stop recording kejap.